call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong, babe. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tears apart. Baby, I would rather be dead. In your heart, since the start of every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Oh, tears apart. No, no. Baby, I would rather be dead. Each time you leave me, I start losing control. You're walking away with my heart and my soul. I can feel you even when I'm alone. Oh, baby, don't let go. Ladies and gentlemen, are you ready? Assalamualaikum. Hai. Selamat datang ke sesi Leadership Training School of Success. Memperkenalkan MC anda pada pagi ini,
Active World Team Member, Coach Premlata Murthy. Ding 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 ding. Hi everyone, good morning. Sekejap, kita tengok lagi. Tak tahu lagu lagi sekejap ya. Tunggu kita habiskan. Okay. So, can we start now? Okay, good morning everyone. Selamat pagi, selamat datang everyone. So, semua apa khabar? Okay, so saya nak ucapkan selamat tahun baru untuk anda semua. Okay, so kita tengok. Wow, ramainya leaders pagi ni. Nervous Prem nak share dengan leaders yang padu ni sebenarnya. Okay, so first of all, Prem nak ucapkan salam spektakular and then best sangat sebab saya jumpa anda first SOS untuk tahun 2022, betul tak? Okay, so let's us kita sebelum kita start kita punya ni, kita pray sekejap 1 minit sebab kita sama-sama kita doa, kita akan tukar pin untuk 2022 ni. Okay, morning. Okay, so sebelum Prem nak mulakan, so first of all Prem nak ucapkan welcome pada anda semua untuk kita punya School of Success tahun 2022. So sebelum kita pergi untuk season segmen untuk seterusnya, saya nak tanya, siapa first time untuk School of Success ni sebenarnya? Okay, jom share. Siapa supervisor yang pertama, yang first time join untuk School of Success ni? Okay, boleh komen saya. Okay, Natuhan. Okay, wow, ramainya. My first time ke? Wah, Tanya, okay. Badaria, okay, so Tanya ditain selagi. Bestnya, dah 72 leaders dah. Amazing. Okay, so anda semua dah share. Alamak, Kak belum cantik biasalah tu. Okay, berharimau mak saya juga. Okay, so Tanya. So anda semua dah shake ke? Okay, so Prem first shake dah untuk pre-workout. After workout belum lagi, baru nak ambil on the way. Okay, so boleh share apa anda punya shake pagi ni? Dan Cokomin. Sekarang memang trend Cokomin lah ni. Okay, Abalan pun Cokomin, Mai Cokomin. Oh, memang. So that means, so sekarang saya pun nak try Cokomin jugalah. Okay. So, Prem nervous sangat nak share sebab banyak sangat leaders. Dah 76 leaders. Okay, so let's do it together and let's kita grow together. Okay, so apa kita nak share? Okay, you can do it, Kak Prem. Thank you, Mai. Dah breakfast. Okay. Okay, so mandakan anda semua nampak macam tak sabar, ramai yang dah chat and everything kan. Okay, so salam kenalan. Okay, boleh nanti sekejap lagi Prem akan kenalkan diri Prem juga. Okay, so first of all bagi saya sedikit masa, let me intro myself dulu lah sebab ada juga yang kenal Prem kan. So let me intro myself. Okay, so let's go for kita punya slide. Untuk slide Prem, I will take short sahaja. Okay, this is me. Okay, nama saya Premlata Murthy. Okay, so yang ni transformasi saya before and after. Okay, so umur saya 40, tahun ni 40 tahun lah. Malunya 40 tahun. Okay, mak pada 3 orang anak. And then, so of course lah, lepas anak ketiga ni, saya mengalami banyak sangat dapat sakit yang tak dapat nak, what we call, boleh dikatakan tak boleh nak cure, macam itulah kan. So that is my turning point why I start
saya punya Herbalife. Okay, so first of all, of course lah, so Herbalife ni give me a lot of changes in saya punya diri sendiri dengan in kesihatan dan juga dalam kita punya personal life juga sebenarnya. Okay, so next. Jangan tengok gambar ni lama-lama, takut. Okay, so why Herbalife saya? Okay, so sebenarnya I make it short, simple and short. Okay, so sebelum saya join Herbalife ni, saya pernah ada juga career yang sebelum saya jadi housewife, which is saya kerja di Pro 2 Service Advisor with the commission and everything is a very financial and everything very stable. Tapi masa tu memang saya tak ada purpose. Ambil duit, tak tahu nak buat apa yang saya nak buat, saya tak tahu, habis macam tu sahaja. Tapi whenever I join Herbalife, first kesihatan, the second thing, baru saya tahu yang dalam hidup kita ni kita kena ada purpose, which is purpose kita, saya tak nak jadi macam orang biasa, which is saya lahir, saya life macam siap biasa, lepas tu mati macam tu saja. I don't want to be like that. I want to be a purpose, and then I want to be something like useful for other person in my life. So benda ni saya belajar dekat Herbalife. Whenever first time saya punya coach ajak saya pergi event, yang ni lah yang nampak dekat mata saya sebenarnya. Which is satu, of course lah, saya nak financial freedom. Second, walaupun masa tu dah ada everything, rumah, kereta semua, so I dah fix mind, okay lah, macam ni je saya punya life. Tapi whenever I dah masuk dekat Herbalife ni, baru saya nampak there is a big world behind that sebenarnya. Walaupun saya dah housewife, so saya ada dream saya sendiri. Saya ada a dream yang which is how macam mana saya punya body saya nak, macam mana saya punya kereta saya nak, macam mana saya punya family, how I'm going to grow my children semua tu. So this is my why. Sebab itulah saya memang stay dekat platform ni dah 5 tahun stay dekat platform ni sebenarnya. Okay, so next. Okay, so this is my story spectacular. Okay, yang ni pun ada big story sebenarnya. Okay, so first spectacular saya pergi 2017 kalau saya rasa, tapi masa tu memang newbie, dalam mind tak ada apa-apa pun. So tapi whenever I saw dalam one of team member dalam KF4C, team KF4C tu, dia orang naik pentas, lepas tu dia ambil award, which is dia ambil world team tau. Okay, so on that time saya terus hantar message dekat coach saya, Coach Rudy. Saya kata, coach, I nak dekat stage 2 for next event ni. Lepas tu saya memang betul-betul dream saya nak naik pentas. So yang ni saya dapat juga naik untuk next spectacular. Okay, so harap-harap anda semua dah beli tiket untuk spectacular kan. Okay, so nanti jumpa anda semua dekat spectacular. Tak sabar nak jumpa anda semua. So let's jangan pergi seorang tau. So kita kena bawa at least one person extra supaya kita boleh grow more. So kalau seorang, of course lah kita boleh learn, tapi kalau kita pergi sama-sama kita akan earn. Lepas tu kita boleh grow team kita. Macam tu. Okay, so jangan lupa ajak lagi anda punya senior ataupun supervisor, go for spectacular. Okay, for next. Okay, so this is my coach Rudika. Of course lah, kalau diorang tak ada, of course saya pun tak ada dalam platform ni. He's the one, boleh katakan Coach Rudy lah, banyak sebab Coach Ika ni kan. So Coach Rudy, he's the one yang tunjuk jalan ataupun tunjuk this opportunity to me. So anda semua jangan prejudge kalau orang tu dah ada everything, malas nak share ataupun orang tu takkan jadi diamond kita. No. So jangan prejudge, share je untuk semua orang kita punya opportunity, sebab kita tak tahu siapa yang akan jadi kita punya next partner. Okay, so first of all I nak ucapkan thank you to Coach Rudy, and then this is my team. Saya tak lupakan team saya juga, my Diamond Kak Odi. Lepas tu ada juga yang supervisor awesome bawah saya yang bantu saya grow sampai sini. Okay, so next. Okay, so
itu saja short and ni kan. Okay, so Prem nak welcome anda semua untuk School of Success, platform di mana kita akan belajar how kita go for next level supervisor to achieve active team, daripada active team go to get team. This is the platform di mana kita boleh belajar go to next level. Okay, so anda semua tahniah I nak ucapkan pada anda semua sebab you are in the right place now. Okay, so jom kita start kita punya what we call kita punya Zoom hari ni. Okay, so siapa-siapa yang belum masuk lagi untuk kita punya Telegram School of Success, anda boleh scan QR code ni so supaya anda boleh masuk untuk kita punya Telegram channel. So next anda boleh dapat dia punya info cepat. Okay, so hari ni kita ada special guest speaker. So memang best sangat. Saya pun macam bila saya baca story guest speaker ni, I rasa macam I nak ajak jugalah saya punya husband untuk buat sekali saya punya business. Sebab dia orang sekarang tengah buat dia orang punya business, dia punya business couple, both husband and wife pun buat. Tapi anda nak tahu tak, dalam 4 tahun je couple ni dah tukar PIN, get 2,500 PIN. Best ke best? Kan, yang lagi best, walaupun dah ada couple ni, diorang dah ada background study yang diorang daripada background perubatan daripada overseas lagi, tapi still nampak peluang yang lagi menarik dekat kita punya Herbalife. So nanti kita akan baca, kita akan dengar apa yang tarik perhatian couple ni sampai diorang boleh sukses dekat Herbalife ni. Macam tu. Okay, so ni juga lepas tu yang amazing tengah speaker ni kan, saya yang trigger ni, couple ni dah ada 58 supervisor under team dia orang ni. So I tak sabar nak belajar macam mana nak kita grow banyak-banyak supervisor supaya kita boleh grow sama macam kita punya guest speaker. Okay, so tanpa membuang masa, I know you all tak sabar nak belajar kan. Okay, jom kita invite kita punya guest speaker kita. Okay, 1, 2, 3. Okay, so get 2,500 member Muhammad Hanan Sawaludin dengan Uswa Asana Mazlan. Okay, jom kita invite kita punya guest speaker. Far away, you shoot me down, but I'm on fire. I am titanium. You shoot me down, but I'm on fire. I am Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua. Kehadiran Masya Allah, attendance pada pagi ni amazing. Terima kasih sangat-sangat. Pertama sekali saya nak ucapkan kepada tim Bangi, kami bersamalah kejap lagi isteri saya masuk tengah urus kadar. Terima kasih sangat-sangat kepada semua pihak penganjur kerana jemput kami untuk sharing di sini pada pagi ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Excited sangat sebenarnya pagi ni untuk share dengan anda semua. Kata sebagai pembuka, saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih sebenarnya kepada tim Bangi sendiri, especially kepada Presiden Tim Rudy and all the teams lah, sebab banyak sangat sebenarnya kami belajar sepanjang dalam orang kata jadi Herbalife punya distributor dekat sini sepanjang 4 tahun ni, Masya Allah banyak. So hari ni memang kata sebagai tanda syukur, sebagai tanda terima kasih, kami terima jemputan untuk kami beri balik kepada semua tim Bangi, Masya Allah. Alright, so maaf gugup sikit, lama dah tak bagi sharing dekat tim luar. So saya harap pagi ni hanya kata santai-santai, kita buat santai insyaAllah Okay, insyaAllah kejap lagi Coach Yusuf akan masuk. Okay, so apa khabar semua pagi ni? Sihat ya?
Kalau sihat boleh komen sikit, sihat. InsyaAllah. How was your feeling today? Macam mana perasaan anda pagi ni? Happy ke? Excited ke? Gembira ke? Apa lagi? Syukur ke? Ada yang tengah sedih? Hari ni Ahad coach kena kerja tapi saya join juga training. Ke ada yang apa lagi? Yang tengah ada yang mungkin masih lagi tengah apa? Yalah, masih mungkin ada sedikit cabaran banjir kan, baru ni kita banjir, mungkin tengah ada cabaran, masih lagi ada rasa bersedih, masya-Allah dengan ujian yang Allah bagi kan. Macam-macam lah mungkin perasaan-perasaan anda, boleh anda share sikit, masya-Allah. Excited, amazing, teruja, syukur, excited, nervous pun ada. Saya pun samalah. Saya pun sama Prem, saya pun nervous juga. Okay, alhamdulillah, syukur, excited nak belajar, amazing. Alright. Yes. So, pertama sekali insya-Allah sama-sama kita betulkan niat kita untuk join training ni. Penting sangat untuk kita betulkan niat kita, sebab macam ni, apa yang kita niatkan, kita akan dapat sebenarnya. Apa yang kita niatkan tu maksudnya apa yang kita fikirkan, kita akan dapat. Kita akan dapat sebenarnya. Jadi kalau anda masuk training hari ni sebab coach suruh masuk, wajib masuk ni, kalau tak kena remove group. Jangan buat macam tu, memang nanti dapat yang tu je lah, tak dapat yang lain-lain. Jadi insyaAllah betulkan niat anda, dan kata letak apa yang anda nak dekat sini sebenarnya waktu nak join training. InsyaAllah anda akan dapat jawapan tu. Okay, saya nak ucap terima kasih kepada all leaders yang ada kat sini, semua cikgu-cikgu, semua guru-guru, semua millennial team, tech team, masya-Allah. Saya berkongsi sedikit ilmu kami pada pagi ni, insya-Allah. Okay, so buka pemanas lah tadi masya-Allah, gugup sikit. Okay, boleh nampak ke slide saya sekarang? Okay, baik. So insyaAllah saya akan teruskan. So ini adalah testimoni kami lah. Testimoni kami. Sebelah kiri tu adalah Coach Uswah, isteri saya. Dia mula dulu join Herbalife, masya-Allah. Total loss 16 kg. Dan alhamdulillah saya setelah dipaksa berpuluh-puluh kali minum shake. Setelah dipaksa, mungkin ada yang pernah dengar dah kisah kami, semua ni pernah dijemput, kali ni kali kedua pula, kali ketiga saya rasa, masya-Allah. Tapi itulah cerita dia, saya sebelum saya join Herbalife ni berpuluh-puluh kali saya dipaksa suami kan. Abang minum shake, pergi kerja minum shake kan. Minum shake kan, masya-Allah. Alhamdulillah saya berjaya naik 4 kg berat badan. Jadi pengajaran pertama dalam cerita kami pada pagi ni, untuk para isteri, jangan pernah berputus asa bagi shake pada suami anda. Saya macam-macam dulu waktu first time minum shake kan, ni cerita dia lah kan. Pernah batu berak cair macam-macam lah. Saya kata apa Coach Uswah ni bagi saya minum shake ni kan, berak cair lah, apalah, pening lah kan. Waktu tu PCE, tak faham PCE kan. Jadi tapi kita ambil juga sebab saya yakin lah isteri saya berjaya turun berat kan. Dengan ilmu yang dia ada apa semua, dengan kesihatan yang dia dapat, saya percaya kat dia. Cuma yelah awal-awal tu rejection banyak kan. Tapi saya nak bagi tahu anda, buat ada pasangan kat sini yang tengah nak ajak pasangan dia join the business kan, bagi je shake tu kat dia. Bagi je, biarlah dia cakap apa pun kan. Apa abang nak makan nasi ke pagi-pagi, bagi je shake tu kat dia. InsyaAllah nanti lama-lama dia akan datang sinilah, insyaAllah. Itulah, bersabarlah sikit okay. Alright, so ini ialah background lah, sedikit background kami, masya-Allah, tabarakallah. Coach Uswah, Coach Uswah, kejap, Hani pergi kat mama sayang, kat mama sayang. Maaf saya Okay. Alright, so ini adalah Coach Uswah, masya-Allah, belajar di National University of Galway, Ireland, dalam bidang medical science. Jadi itu tempat praktikal dia, Mayo General Hospital. And then dia balik Malaysia, dia decide untuk tak bekerja lah, lepas lahirkan anak pertama kami, dia decide untuk tak bekerja. So saya pula graduate daripada University of Manchester dalam bidang mechanical engineering, masya-Allah, tabarakallah, grad engineer. Jadi lepas kami kahwin, and then kami kahwin, and then dapat anak pertama. So Coach Uswah balik ke Malaysia. Lepas tu lahirkan anak pertama kami, dia decide untuk dia tak nak bekerja.
So sebagai suami, saya sangat senang hati lah. Bukanlah senang hati apa, maksudnya senang hati sebab tak payah fikir pasal anak. Kan, sebab waktu tu kami dua-dua memang trauma, banyak kes dera anak waktu tu. Masya Allah. Jadi bila nak hantar mana-mana, dekat mana-mana tu kami rasa macam, selamat ke anak kami ni? Kan? Jadi bila Coach Yusof decide untuk duduk rumah, jaga anak, saya rasa good lah. Tak apa. Sebab waktu tu pun sebenarnya saya ada buat 2 pekerjaan. Sedikit saya buat 2 pekerja. Saya engineer MRT sepenuh masa waktu tu dan juga part time ejen takaful. Itulah dia. Jadi siang, pagi sampai petang kerja engineer, malam jumpa klien takaful. Okay, jadi benda tu berulang lama tau, berulang sampai 2 tahun ke 3 tahun. At one point dia sampai ke peak lah. Sampai ke peak tu maksudnya kami ada biasalah rumah tangga berselisih. Kan, abang nak buat kerja ni, kata Coach Yusof sampai bila? Pagi kerja, malam kerja, balik pukul 11 malam. Saya balik pukul 11 malam. Masya Allah. Keluar rumah pukul 8 pagi, balik pukul 11 malam. Every day. Jadi balik tu memang isteri tidur, anak tidur. Next day kan. Jadi walaupun duit ada lah, lebih tak banyak 1,000 waktu tu kan. Selebih kalau kata duit lebihan tu adalah 1,000, 2,000 kan. Dua income kan. Tapi masa untuk anak tak ada, masa untuk pasangan tak ada. Benda tu tak ada. Dan saya tanya diri saya nak buat benda ni sampai bila? 2 kerja ni sampai bila? Kan? And then satu malam tu saya balik pukul 11.30 malam saya sampai rumah. Coach Yusof tunggu saya lah. Dia tak tidur lagi. Dia kata, abang, dia kata, macam mana malam ni close tak? Sebab kami ejen takaful kena jumpa offline tau. Memang jumpa kedai makan, kedai mamak kan. Dah tahulah kalau siapa ambil takaful biasalah. Ejen ajak jumpa kedai mamak. Saya minta maaf kalau ada bekas-bekas ejen takaful atau ejen takaful kat sini, saya minta maaf. Tapi ni kisah saya lah. Kisah saya. Masya Allah. So saya balik, saya kata saya tak close hari ni. Saya dah terang-terang orang tu tak close. Coach Yusof cakap apa? Dia kata, abang spend 3 jam. 1 jam naik motor pergi jumpa klien, 1 jam terangkat ke klien, 1 jam abang balik rumah, 3 jam abang tak close. 3 jam tu kalau abang duduk rumah dengan saya, dengan anak-anak, kami dah dapat spend masa dengan abang. Waktu tu saya macam Coach. Yes, Sorry Kanggu, boleh tak full screen kan slide tu? Alright. Sorry It's okay, man. Alright, okay. So macam dia macam tersepak lah, kan. Tu bangun kan. Betul juga kan. 3 jam ni tak dapat apa-apa kan. Kan. Tapi kalau abang buat online coaching, abang layan WhatsApp 10 minit bang, dia kata no, next person. Abang ada lagi 2 jam 50 minit dengan saya dekat rumah. Waktu tu saya macam betul juga macam tu Jadi Masya Allah. Itulah kisah dia macam mana saya mula tinggalkan bisnes takaful. Saya mula tinggalkan dan saya kata tak apa macam ni, saya bagi abang 1 bulan untuk abang jaga Instagram sayang. Kalau Instagram ni abang boleh dapat peserta, abang akan tinggalkan bisnes takaful. Waktu tu saya punya nekat lah cakap pada Coach Yusof sebab saya fikir-fikir kan. So apa berlaku ialah saya jaga Instagram Coach Yusof sebagai admin lah. Gambar saya tak ada, gambar Coach Yusof je. Tapi saya jaga Instagram dia. Ni untuk para-para suami lah. Macam mana lah nak masuk buat Instagram, buat bisnes ni kan. Saya menyorok dekat belakang Coach Yusof. Saya menyorok lah, gambar dia je saya naik. Gambar saya tak naik pun. Testimoni dia semua lah. Lepas tu dia punya program pun saya pakai gambar dia. Masya Allah. Tapi bulan pertama tu, dan the best part is sebab nama saya perempuan, nama saya Hanan. Lagi kelakar sikit lah. Jadi bila orang PM tu, hi sis, saya pun hi. Saya tak ada cakap, maaf ya saya bro. Tak ada. Saya tambah gitu. Kan? Jadi saya okey je. So mungkin orang ingat nama Uswah tu Uswah Hanan. Sebenarnya nama benda Uswah Hasanah. So saya je layan je lah macam seolah saya ni Uswah. Hai, saya Coach Hanan. Dia cakap hi sis kan. Kebetulan lah. Dulu saya rasa macam nama saya ni macam sedih pun ada nama perempuan kan. Tapi sekarang saya hi sis saya layan je. Even sampai sekarang pun kadang-kadang no hi sis saya kan, saya okey je lah. Tak ada masalah. Akhir itu baru saya bagi tahu saya Coach Muhammad Hanan, saya Coach Uswah. Dia kata okey dia kata faham. Okay. Alhamdulillah bulan pertama tu saya dapat 5 new coachee. Masya Allah, tabarakallah. Saya terkejut saya dapat 5 orang. Saya excited lah. Saya tu senang ni buat bisnes online ni dapat 5 orang. So start daripada situlah saya rasa macam saya boleh buat bisnes ni. Amazing kan. So saya mula tinggalkan waktu tu bisnes takaful. Saya tak ambil
Okay, saya tak ambil apa-apa klien takaful waktu tu, appointment semua saya tak ambil, masya-Allah. And then lepas tu saya decide untuk buat business Herbalife ni secara part time. So saya buat, lama kelamaan saya pergi event-event dalam Herbalife. Okay, saya pergi event-event dalam Herbalife. Okay, so ini adalah sedikit journey kami dekat Herbalife, masya-Allah. Okay. Okay. Bismillah. Baik. So, insyaAllah kejap lagi anda akan masuk dengar sharing daripada Coach Uswah. Tapi yang ni saya nak share sedikit journey kami dekat Herbalife dan pengajaran yang kami dapat lah. Saya mulanya waktu dijemput untuk, saya dan Coach Uswah dijemput untuk bagi talk ni, kami macam agak orang kata nervous dan terfikir apa yang kami nak share sebenarnya, insyaAllah. Tapi sampailah malam tadi sebenarnya, sebab kami percaya dekat kata guru kami, Coach Nick. Dia kata kalau kita bawa training ni pakai mind, pakai otak kita akan bawa memori. Banyaknya memori lah. Banyaknya memori. Tapi sebenarnya yang terbaik, dia kata Coach Nick ialah yang kita tak fikir, yang kita tak menggunakan fikiran sebenarnya. Tu kata guru kami, Coach Nick. Jadi bila kami fikir-fikir apa yang nak bawa, apa yang kami nak kongsikan, masya-Allah kan. Pertama sekali saya nak share dengan all leaders kat sini, semuanya supervisor 2,500 dan ke atas. Okay, ialah waktu kami nak bawa training, kami perasan satu benda. Sebenarnya yang mengubah tim bukanlah kami, tetapi Allah SWT yang memberikan hidayah kepada tim kami. Kan? Maksudnya bila saya share ni, saya tak tahulah kat mana dalam apa yang saya sampaikan ni anda dapat. Saya tak tahu. Kejap saya tak tahu. Jadi setiap kali saya nak bawa training, kami lah, masya-Allah, kami akan solat istikharah, minta ya Allah apa yang kami nak bawa dekat tim kami pada hari ni. Sebelum kami nak buat training lah. Sebabnya kami tak tahu, kalau kami kata ikut mind kan, ikut fikiran, banyak benda kita boleh share. Tapi yang sebenarnya Allah nak bagi, mungkin ada doa-doa anda kat sini, yang anda doa terbuka jalan apa semua, Allah sampaikan melalui kami, macam tu lah. Kan? Kami sampai ni, kena pula. Macam tu. Dan itu yang pertama lah, sebagai kita seorang leader, bila kita nak sampaikan sesuatu tu kan, kita macam akan fikir apa yang kita nak sampaikan. Tapi sebenarnya yang terbaik ialah bila Tuhan sendiri tahu apa yang terbaik untuk tim kita, dan dia sendiri bagi pada kita hikmah. Jadi masya-Allah malam tadi, lepas lama kami fikir, berhari-hari sebenarnya kami fikir, malam tadi kami duduk tiba-tiba excitement comes, and kami dapat banyak sangat ilham untuk share. Masya-Allah. So kami rasa excited nak share dengan anda pada hari ini tentang our journey. Okay. And then itulah, insyaAllah pada hari ini kami nak share sedikit journey kami lah. Okay. So jadi saya pertama sekali ialah waktu first IoT. First IoT. Okay, saya banyak kali dijemput ke IoT. Okay, saya banyak kali dijemput ke IoT oleh Coach Uswah, isteri saya lah. Okay. Alright, so first time Coach Uswah ajak saya pergi IoT, saya tak nak pergi. Second time pun saya tak nak pergi. Tapi ada satu kali tu saya pergilah. Saya pergi, betul-betul saya pergi dan saya masuk, saya dengar. Okay. Sebagai seorang suami dan sebagai seorang yang tak pernah belajar pasal personal development ni, bila masuk IoT tu, saya banyak condemn ni kan. Saya condemn Coach ni. Kan. Masya-Allah kan. Masuk kan. Apa Coach ni bahasa Inggeris cakap kan. Cakap apa Coach ni cakap apa ni bahasa Inggeris waktu tu kan. Masya-Allah, saya macam banyak sangat resistant. Waktu tu Coach ni ni lah kan, cakap English macam saya tak faham apa benda Coach cakap ni. Pasal dia cakap Coach Uswah, adakah ini maksudnya? Waktu tu. Jadi saya banyak resistance. Saya cakap Uswah, apa ni waktu tu lah, masya-Allah. Tapi and then saya pernah keluar event. Ni cerita benar, saya pernah keluar event 2-3 kali saya keluar IoT tu. Awal-awal je saya masuk sebab saya rasa macam saya tak tahan. Banyak sangat. Lepas tu Coach orang tinggi kan. Present. Lepas tu semua saya macam tak boleh lah kan. Tapi saya nak cerita kat anda, hanya satu je saya dapat.
sepanjang IoT tu. Sepanjang yang saya pergi keluar masuk, saya rasa abang rasa 3 kali kot IoT. Keluar masuk. Tak habis pun. Sehari 2 hari je. Okay. Tapi ada satu yang saya dapat. Saya rasa IoT ketiga saya lah waktu tu. Coach Nick sebut pasal ego. InsyaAllah. Coach sebut pasal ego. Coach cakap macam ni. Ego ni ada 3. Rasa nak special, rasa diri betul, dengan rasa diri tahu semua. Kan? Tahu betul kan? Tahu betul rasa special. So saya pun waktu tu, saya balik, saya keluar daripada dewan waktu tu, benda ni yang terlekat dalam kepala saya. Oh, sebenarnya selama ni saya ada banyak ego. Saya rasa diri saya betul, saya rasa saya tahu semua, saya pandai, dan saya rasa saya special lah, saya nak being special. Macam tu. Tapi yang paling utama saya rasa 2 tu, saya rasa saya pandai, saya rasa saya tahu semua, saya rasa saya betul lah, saya nak betul. So saya cakap dengan Uswah, saya betul. Bukan Coach ni betul, saya betul. Macam tu. Dan bila Coach ni cakap pasal ego tu, saya balik, beberapa hari tu, ego tu, benda tu datang kat saya. Masya Allah. So saya rasa macam sebenarnya, walaupun saya buat bisnes awal daripada Coach Uswah, buat bisnes takaful awal, sebenarnya saya tak adalah pandai mana pun. Saya tak adalah pandai mana pun sebenarnya. Jadi dekat situlah saya mula belajar. Saya kata saya nak belajar. Cikgu ni, saya cakap dengan Coach Uswah, saya nak pergi next IoT waktu tu. Sebab Coach ni, apa yang Coach ni ajar sebenarnya spark saya. Spark saya waktu tu. Saya kata next set training saya nak join. So Masya Allah. So next tu saya join tanpa ada resistance. Saya rasa IoT keempat kot. Saya join dengan tanpa resistance. Masya Allah. Tanya-tanya tak apa respon saya setiap kali suami saya keluar daripada IoT? Ada IoT kali kedua tu dekat menara PGRN. Kita orang Hanan macam dah tak ni, lepas tu Hanan kata dia nak balik. So kami ada perselisihan, and then Coach Nick datang kat saya. Bila Coach Nick waktu tu elite team dia kena duduk kat depan, barisan depan sekali. So suami pun boleh duduk tepi isteri lah. Jadi bila Coach Nick tengok Hanan dah balik, Coach Nick datang. After Coach Nick dah bagi training, dah sampaikan training apa semua tu, Coach Nick datang duduk tepi saya. So Coach Nick kata, Uswah okey? Tak okey Coach Nick. Saya jujur je. Hanan okey? Tak okey Coach Nick, kita orang tak okey. So okey, tak apa Uswah, sabar je. Biasanya memang berlaku macam ni. Dia berlaku pertembungan antara past lah, apa yang kita dah pernah tahu, memori kita dan sebagainya, dan dia berlaku pertembungan lah antara apa yang bahkan nak terima kan. So it's okay Uswah, Uswah just fokus je. Tak apa, kuatkan semangat. Coach Nick bagi semangat lah waktu tu. Saya dah berjugai dah master kan. So it's okay, sabar je. Sebab saya percaya pada suami saya. Waktu tu suami saya ni, dia memang saya nampak dia punya leadership. Cuma mungkin Allah belum bukakan hati lagi. So silakan backup je sebenarnya. Backup. Alright, baik. So itulah. And then satu benda yang saya rasa saya tak mampu ialah untuk saya rendahkan ego dan belajar dengan isteri. Saya yakin ada para suami kat sini. Ini cabaran dalam bisnes Herbalife lah yang saya tak pernah terfikir pun. Tapi bila saya masuk, saya perasan okay, saya kena rendahkan. Walaupun saya suami, saya boleh secara kalau dalam Islam je saya ada authority yang besar atas isteri. Tapi untuk rendahkan ego dan belajar, itu adalah satu benda yang sangat-sangat berat sebenarnya. Berat bagi diri saya lah. Tapi saya faham isteri saya lagi lama dalam bisnes dan dia lebih tahu. Jadi saya, Masya Allah, walaupun awal-awal tu banyak lah, saya kata orang nak kata bergaduh, berlawan, idea, macam-macam. Saya cakap ada, dia tak mudah. Tapi saya terima, saya faham benda tu ialah ego saya. Jadi saya belajar lah, Masya Allah, amazing. Okay. Okay, so okay, sekejap ya. Alright, so itu cerita awal lah macam mana saya terlibat dengan Herbalife, Masya Allah. Okay, and then second ialah saya nak share tentang journey macam saya dapat peserta. Okay, bulan pertama tu saya dapat ramai NC, saya dapat 5 kan. Bulan kedua tu 2, bulan ketiga seorang, bulan keempat tak ada. Jadi daripada excitement 5 orang kepada makin sikit macam tak ada.
Dia jadi macam dia punya down tu sujud tu lah. Dia gini terus sujud. Macam mana ni kan, dia punya energy dia tu lah. Okay, tapi sepanjang kata bulan kedua tu, maksudnya bulan pertama saya dapat dimensi, bulan kedua saya dah mula kurang apa semua. Setiap kali training tu saya training dengan coach Nick, insyaAllah. Saya dengar, saya percaya, saya ikut satu-satu. Sebab apa? Anda kena faham, Coach Yusuf, nanti Coach Yusuf cerita. Saya join Coach Yusuf waktu dia dah masuk elite team. Waktu Coach Yusuf masuk elite team. Dah AWT. So saya masuk, orang lain jadi junior coach, okay, kita belajar teknikal je kan. Saya masuk, coach cakap apa? Okay, PDT jangan tinggal. Siapa nak berjaya, pagi-pagi affirmation. Pagi-pagi neural. Jangan tinggal. Kan? Pagi-pagi visualize. Tengok dream board. Okay. So, saya masuk belah ni, saya terus buat PDT. Terus join training elite. Terus join training elite team. Jadi saya ni, kalau ikut kita junior coach, kita ajar teknikal dulu, ajar buat posting macam mana kan. Jadi saya masuk. Jadi saya memang percaya dan terus buat apa yang coach cakap tu. Pagi bangun awal. Walaupun pagi nak pergi kerja, pagi tu bangun awal, settlekan juga. Walaupun baru bulan pertama buat bisnes Herbalife. Tapi buat. Sebab saya percaya apa yang coach cakap, kalau nak ni. Kalau nak dapat ramai di coaching semua, buat benda ni. So saya buat, Masya Allah. So saya ikut satu. And then apa yang saya nak bagi tahu anda kat sini, at one point saya tak ada MC. Waktu saya ingat dekat Menara PJRM, saya nangis waktu coach cakap. Sebab tu kami habis event World Team School tu. Coach cakap, kalau dah tak ada rezeki dekat sini, sabar je. Dia cakap je tu je. Kalau anda dah buat semua benda tak dapat, sabar je. Sebab mungkin Allah tak nak bagi kat sini, Allah akan bagi kat akhirat. Dia tu je saya nangis, saya nitik air mata sebab saya tak dapat. Saya dah buat macam-macam, tak dapat ni coach. Bulan tu kosong kan. It's our business kan. So tapi bulan-bulan seterusnya, Masya Allah, saya mula dapat. So apa yang saya nak share dengan anda kat sini is, yang pertama, always trust your leader. Sentiasa percaya dengan mentor anda, dengan leader anda. Saya cakap saja. Kan? Walaupun kalau saya nak berhenti waktu tu, saya rasa waktu saya tak ada coaching, saya boleh berhenti dah lah. Yalah kita. Saya boleh berhenti dah. Tapi I just believe in Coach Nick at that time. Apa yang Coach Nick cakap, satu-satu. Even last time tu Coach Nick cakap, sabar je. Orang dapat semua sabar je. Saya sabar. Okay. And second thing ialah enjoy the process and practice. Okay. Ada banyak. Saya tunjuk kan, ada banyak. InsyaAllah. Okay. Practice sebab bila anda berjaya dekat sini, it's just about you have enough practice. Saya suka kata Coach Nick, kita akan berjaya bila kita dapat enough practice. We do it again and again and again sampai kita buat sampai berjaya. And part yang saya nak share kat sini adalah challenge yourself. Challenge yourself untuk buat apa yang, sebab bila nak pakai NC ni especially kan, kita mungkin ada fear nak buat paid review, nak keluar duit untuk marketing and so on. So benda tu kita ada fear kita. So challenge yourself to do the best lah kat sini. Challenge anda punya fear. Buat. Okay. So Masya Allah. So itulah kata pelajaran yang kedua yang saya dapat sewaktu awal-awal join dengan Herbalife. Okay. Alright. Okay. So trust your leader lah. Trust your leader. So hari ni kalau anda ada leader anda yang dah jadi tag team, get team and so on, trust them. Kalau mereka kata buat ni, anda buat je. Anda buat je. Dan lagi bagus kalau anda be proaktif, anda sendiri tanya mereka macam mana nak jadi. Jangan tunggu mereka follow up anda follow up mereka. Okay. Saya ingat waktu ni saya pernah cakap dengan Coach Nick. Okay. So okay, Coach Suha jaga timing saya. Okay. Alright. Okay. Minta maaf Coach Hana ni memang dia sangat-sangat enjoy bercakap. So kalau saya tak jaga timing dan dia tak go on point, ni Coach Hana on request lah. So saya bagi tahu lah. Okay, thank you Coach Suha. Okay. So next cabaran kami waktu kami nak
Masya Allah, daripada AWT nak ke get team ni, inilah cerita dia. Dah mulalah cerita dia. Tadi tu awal je lah, okay? Inilah cerita dia. Ialah first time meeting the team. Cabaran bagi suami isteri, yang ni mungkin kami rasa ini added value yang akan boleh bagilah, Masya Allah, Allah bagi pada kami. Sebagai suami isteri, untuk saya masuk tim Uswah, ialah saya tak kenal siapa tim Uswah. Saya tak kenal Lufa, siapa yang kenal si Lufa Nordin, saya tak kenal orang. Jadi macam mana saya nak masuk, saya nak guide pula. Kan, sebab dah buat bisnes ni, of course lah kena guide lah. Mereka nak dapat new coaching, nak dapat bowling point, nak guide pula kan. Jadi macam mana nak masuk? So itu cabaran yang sangat besar bagi saya kan, untuk meet the team. Jadi kat sinilah saya perasan penting untuk kita bina relationship dengan team. So saya mulalah sedikit demi sedikit berkenalan dengan mereka. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini dah boleh terima dah lah. Kayaknya macam boleh terima lah, anak-anak dia boleh terima saya lah sebagai bapak masuk ke dalam tim. Masya Allah, hari ni Masya Allah. Tapi saya nak bagi tahu ia tak mudah. Pernah ada, Masya Allah, kami punya leader, dia mempersoalkan saya lah, Masya Allah, iaitu ialah detik yang saya rasa paling besar. Dia kata, Hanan tak pernah pun buat bisnes ni daripada junior coach sampai supervisor. Hanan tahu ke pasal bowling point? Waktu tu saya sebagai orang baru rasa sangat-sangat sedih dan tercabar. Saya kat sebelah dah terbakar. Tapi tak apa, Waktu tu kami dalam kereta, Masya Allah, dalam kereta, Masya Allah. dia banyak attack Coach Hanan lah waktu tu. Tapi sama. Jadi Masya Allah, tapi saya I take that as challenge lah. Masya Allah, hari ni saya Alhamdulillah, hari ni saya ada kat sini dan orang tu dah tak ada dah kat sini, Masya Allah. So don't quit and a challenge lah. Okay, saya take that as a challenge lah. Tu lesson yang ketiga. Okay, apa yang saya nak bagi tahu kat sini, always respect your mentor lah. Always respect and rendahkan diri dengan leader anda, sponsor anda. Kadang dia bukan mentor anda, dia bukan sponsor anda, kan? Tapi believe me, just give them respect and your life will change. Itu yang kami amal lah sampai sekarang, Masya Allah, tabarakallah. So always raikan sponsor anda, jemput mereka datang rumah, okay, and then bawa mereka belanja, mereka makan, okay. It's just in terms of respect. InsyaAllah anda jaga benda ni dengan sponsor anda, your life will change. Cuma pada waktu tu cara kami react, kami diam je. It's okay, sebab waktu tu kami faham sebab kita nak membesar memang dalam belah ni dia ada baby step, ada ni apa semua kan. Waktu kita nak membesar pun sponsor kita sabar dengan kita. Kadang-kadang pertanyaan kita kan, rasa tak puas hati kita bagi tahu sponsor kita. So sebenarnya anda pun akan nak bertemu dengan tim-tim yang pelbagai kerenah. So waktu tu kami just anggap memang kalau leader ni dia ada banyak sisi aspek. So kita orang sabar je lah, kita orang dengar. Dan saya waktu tu saya pujuk lah Coach Hanan, kata tak apa, sabar bang, biasalah nak grow. Memang ini cabaran bila cabaran orang lain-lain kan, sebab Coach Hanan dah join waktu tu dan ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Coach Hanan cuba nak guide sebab waktu tu kami dah divide lah. Coach Hanan jaga modul 1, modul 2, saya akan jaga modul 3 dan modul 4. So jadi modul 1, modul 2, siapa yang buat dia lah yang guide lah. So itu dah ceritanya. Okay, so next yang keempat ialah apa yang saya belajar, yang saya Masya Allah sampai sekarang, ialah qualify and attend every training. Believe me guys, ada satu event, sebab dalam semua event kita mungkin akan dapat 10% saja, atau mungkin dapat 5%, ataupun daripada 100 yang speaker cakap, satu je dapat. So saya waktu tu kami qualify untuk Rising Star, Coach Nick buat dekat Hulu Langat dekat Hulu Langat, Camp Rebel Hulu Langat. Masya Allah, dekat Rising Star tu kami talaki buku Science of Getting Rich. Saya ingat waktu tu semua orang duduk depan Coach Nick, duduk kan, Coach Nick buka chapter 1 sampai habis buku Science of Getting Rich, tapi tak habis lah, dah ada set. Jadi kami ni sampai tersengguk-sengguk lah. Saya lah kan, especially kan, baca buku Science of Getting Rich. Tapi satu benda yang saya kata dapat ialah
saya dapat satu awakening dengan ilmu Science of Getting Rich. Okay. So siapa kat sini dah biasa baca buku Science of Getting Rich? Boleh komen sikit. Siapa kat sini biasa baca buku Science of Getting Rich? Tolong komen. Saya pernah baca. Masya Allah kan? Alright. So apa yang saya dapat kat situ, satu jawapan je, tapi Masya Allah change my life a lot. Kata dalam buku tu dan kata Coach Nick ialah, sebenarnya tak ada, dunia ni unlimited. The source is unlimited. Kalau anda dah dapat 40 koci, kalau Coach Yusuf dapat 40 koci, saya boleh dapat 40 koci, boleh. Sebab macam mana pun Allah akan hadirkan ikut cara mana pun. Ada orang bersalin, ada orang lepas tu tak jaga makan, akan datang pada saya. Itu je benda saya belajar. Dan benda tu buka. Sebelum saya fikir kalau saya nak buat bisnes tudung, ramai orang buat bisnes tudung. Macam mana nak buat bisnes tudung? Kan? Kalau saya nak buat bisnes Herbalife, dah ramai coach Herbalife. Saya dapat 5 koci sebab anda semua buat Herbalife. Macam tu kan? Anda semua buat Herbalife, saya tak ada koci ni. Macam tu. Tapi dengan ilmu tu je, SOJR tu, Science of Getting Rich tu, tentang sebenarnya dunia ni unlimited, saya rasa macam terbuka. Saya rasa buka jalan. Oh, sebenarnya saya je yang fikir tak ada ni koci. Sebenarnya ni koci berlambak je kat luar sana. Masya Allah. So, never skip any training dan qualify lah untuk setiap training. Okay. Saya ingat lagi next tu, lepas tu kita ada pergi ke Indonesia. Kami pergi ke Indon. Masya Allah. Pergi ke Indon, 3 anak-anak pergi ke Indon untuk belajar waktu tu. Saya dapat satu je. Banyak-banyak Coach Nick cakap tu, saya dapat satu je. Itu dengan Pak Ipu. Dengan Pak Ipu. Pak Ipu dengan Coach Nick lah. Tu. Pak Ipu and then ada Coach Nick. Tapi Pak Ipu tu memang saya, Masya Allah, banyak saya belajar. Tapi dengan Coach Nick waktu tu, anda boleh bayang sebenarnya dengan Coach Nick, kami belajar banyak. Setiap hari kan, meeting apa semua. Tapi nak dapat ilmu ni, sampai Indon. Dia macam, padahal duduk online boleh belajar kan. Tapi nak cerita je, sebab jangan skip ni. Pergi dekat Indon. Kan? Dia kat Indon, Coach Nick cakap satu je, massive action, massive result. Banyak-banyak tu massive action, massive result. Kalau you nak massive result, massive action. So balik ni jangan buat benda biasa-biasa, make massive one. Waktu tu saya fikir betul lah kata Coach Nick. Masya Allah. And then change lah, so saya mula dapat ramai ni coaching, and then junior coach and so on. Okay, so saya rasa yang terakhir point saya untuk kali ni, kalau sempat saya share lah, ada banyak sebenarnya. Okay, untuk yang nak resign dan buat business full time, ada tak kat sini yang tengah kerja? Yang tengah kerja nak full time, boleh tak chat saya nak tengok. Anda tengah fikir-fikir Coach Ana macam mana? Saya memang tengah nak berhenti kerja. Masya Allah. Okay, amazing. Masya Allah, ramainya. Masya Allah. Saya nak bagi tahu anda, moga Allah mudahkan anda semua. Masya Allah, tabarakallah. Saya waktu tu inspire dengan Kak Ayu. Sebab Kak Ayu waktu tu kerja bank. Kak Ayu kerja bank, tim Niki Hussein. Kak Ayu kerja bank, dia berhenti. Siapa kenal Kak Ayu lah, Kak Ayu Tini. Boleh search lah IG Instagram dia, Ayu Tini. Saya tengok income 6,000, 7,000 kerja bank ni, berhenti ni, saya rasa. Power je waktu tu. Yang saya mencari siapa yang berhenti kerja kan. Sebab isteri saya memang terus buat bisnes kan. Jadi saya nampak Kak Ayu Tini, saya inspire. Saya kata saya pun nak berhenti kerja lah. Kalau kerja bank, kerja ribu-ribu ni boleh berhenti, saya pun nak berhenti kerja waktu tu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. And then apa yang saya buat ialah, saya bagi tahu anda, cerita dia ialah saya 3 kali sebenarnya saya nak hantar result letter, 3 kali. Kali yang ketiga tu berjaya. Kali pertama, yang kedua tu, surat result letter tu terletak atas meja saya. Saya nak pergi hantar, ada biawak datang kan. Kau gila ke apa nak ni. Dah kali kan saya tertinggal kertas tu, atas surat tu atas meja. Saya tak tahulah dia orang baca ke tak saya nak berhenti kerja. Tapi 2 kali lah saya buat benda tu. Cuma kali ketiga tu je lah saya biawak datang kan. Betul ke nak berhenti kerja? Tak jumpa bos kan? Saya patah balik, saya letak surat atas meja, saya balik. 2 kali. Mak doakan abang. Mak doakan kau cepat jadi berhenti kerja. Amin. Kau belajar tinggi-tinggi kau dapat. Okay. InsyaAllah. And then tapi saya nak bagi tahu anda, sebelum saya hantar surat result letter tu, saya always visualize dengan Coach Yusuf whole image yang saya dah berhenti kerja. Saya tampal dalam dreamboard saya. Nanti Coach Yusuf tunjuklah satu gambar tu. Saya pun tak ingat dah gambar tu, dia bawa keluar balik. Satu gambar tu, gambar engineer saya MMC Gamuda. Saya tulis tu last day at MMC Gamuda. Saya tulis dekat dalam gambar tu, saya tampal kat dreamboard. Dah tak ada lah sebab dreamboard saya dreamboard yang baru. Tapi Coach Yusuf ambil balik gambar tu. Dia kata, abang ingat lagi tak gambar ni?
saya tulis last day at MMC Gamuda. Dengan saya pakai topi MMC Gamuda waktu tu kan. Masya Allah. So saya keep visualize saya dah berhenti kerja dah. Dan apa saya buat seterusnya tu lah, ada masa je saya ambil cuti. Saya ambil cuti, saya bawa aku Syuswan naik motor pagi. Saya cakap, Alhamdulillah, yang hari ni abang dah berhenti kerja dah. Waktu tu. Setiap hari nak pergi kerja yang macam Alhamdulillah, hari ni last day yang. Hari ni last day yang. Setiap hari cakap macam tu dengan saya. Ada je masa kan, waktu weekdays saya boleh cuti waktu tu. Saya visualize saya ambil cuti, saya bawa aku Syuswan naik motor jalan pagi-pagi. Saya kata, Alhamdulillah, sonok tak yang abang dah berhenti kerja. Waktu tu. Anda mungkin fikir macam apa, tak jadi kan. Tapi saya dah buat benda tu sebelum saya berhenti kerja. Jadi yang nak buat berhenti kerja kan, siapa yang nak berhenti kerja kan, get that feeling lah. Ambil hari-hari tu, sebab saya bagi tahu tips saya bagi tahu siapa yang qualify hotel ke apa, kadang kita bagi qualification dengan bagi promo kan, weekday je boleh. Saya kata weekday anda mesti bayangkan anda dah berhenti kerja. Saya cakap, tak boleh pergi hari weekend ni hari orang bekerja. Saya cakap kan? Jadi Masya Allah, anda visualkan macam tu. Saya bawa anak saya pergi main pagi-pagi, ambil cuti kan, hari-hari Khamis dan Selasa, bawa anak pergi main pagi-pagi macam saya dah berhenti kerja. I keep cakap benda tu dengan Coach Yuswa. And then saya write and then saya juga ada write life statement. Kami ada life statement lah. Siapa ada pakai planner yang Freedom Mastery, yang apa nama ni, Law of Attraction Planner ni, anda tulislah dekat life statement anda. Saya baca balik, Masya Allah, salah satu dalam life statement saya, memang saya nak berhenti kerja, main dengan anak. Benda tu Allah makbulkan. So siapa yang belum tulis life statement, tulislah life statement anda hari ni. Tu saya nak cakap, tampal dekat dream board, tulis life statement. Saya nak bagi tahu anda, hari yang terakhir saya bekerja tu, saya pergi hantar design letter dekat bos tu. Kan? Ialah hari terakhir saya masuk office sebenarnya. Saya hantar 19 hari bulan Mac sebelum PKP. Saya hantar je surat tu. Tapi waktu tu biar awak memang datang banyak. Saya rasa bismillahirrahmanirrahim. Saya kata ini yang terbaik bagi saya. Saya jumpa bos saya, dia British. Saya cakap dengan dia apa semua, Masya Allah, dia terima je, dia accept. Dia tak ada nak counter offer ke apa semua. Dia kata dia accept. Dia kata bagus apa semua. And then dia sign sebab dia nak balik UK 2 minggu. Lepas dia sign tu, balik UK, PKP 2 minggu. Saya Ustaz Azman. Minggu akhir samalah sama Ustaz Azman. Lepas tu terus work online 2 bulan. Dia kata tempoh akhir sebelum berhenti kan 2 bulan. Memang terus online lah sampai ke rumah. So last tu saya datang office balik, pulang laptop, pulang barang je. Masya Allah. Jadi itulah poin terakhir saya pada. Tapi sebelum Coach Hanan, saya tambah sikit. Sebelum Coach Hanan resign, memang ada rasa fear yang besar lah. Saya dapat sense, saya pun sebenarnya fear juga. Yelah, bakal kehilangan punca utama lah kan, suami kerja. So saya pun rasa macam fear tu, tak tahu boleh tak kita orang buat bersama, dan boleh tak Inkah Belah ni support kami punya komitmen. Fear tu ada, dan kami rasa macam sangat besar. So waktu tu kira-kira 3,000 kan tak cukup. Tak cukup. Waktu saya berhenti kerja, kalau saya berhenti kerja 3,000 lah. Tapi kami ingat ada sekali tu ada seorang peserta TTL dekat Ombak Villa Langkawi. Dia tanya kan, dia kata, Coach Nick, saya takut nak berhenti kerja kan, tapi saya tengok semua orang macam nak buat hal betul-betul mesti kena berhenti kerja, nak jadi presidenti kena berhenti kerja kan. Tak ada, dia tak jumpa presidenti yang buat part time. Kan, ada presidenti yang buat part time? Tak ada. So tak jumpa juga, tapi mungkin ada kot millennial teen yang part time, Allah alam, saya tak tahu. Tapi Coach Nick cakap fear ni because lack of skills. So sebab skill untuk buat 14 year coach tu belum ada, skill untuk buat 5 figure volume point tu belum ada, skill untuk buat ada team, enjoy the passive income tu belum ada. That's why fear tu datang. Macam kita nak naik basikal kan, kenapa kita takut naik basikal awal? Sebab kita takut jatuh, sebab kita tak ada skill nak naik basikal tu dengan flow. So that's why bila anda ada rasa fear yang besar
besar adalah sebelum saya tak bagi Coach Hanan berhenti kerja unless dia dah ada skill untuk closing Nikochi. So Coach Hanan waktu tu dia dah ada skill lah buat 10 ke 15 Nikochi, barulah dia boleh berhenti kerja. Kami tak tetapkan lepas kalau dapat income macam ni baru berhenti kerja. Tak, kami tak tetapkan macam tu. Kami tetapkan skill. Maksudnya kalau dah ada skill yang dah yakin, baru boleh buat lah. Maksudnya contoh kalau anda nak jump kan, kita nak lompat, dia tak boleh dump kita lompat, kita kena lompat dengan yakin tak boleh lepas. Kalau kita nak lompat longkang yang besar kan, kalau tak yakin lepas, dia akan jatuh, dia akan ada doubt, boleh tak. So yakin dulu, dah ada skill, boleh tak? Boleh. Saya yakin boleh lompat. Dan waktu dah yakin boleh, barulah kita kesan biawak tu kan, biawak tu kita boleh lawan lah kan. Kalau tak, sampai bila biawak tu dia akan jadi master kita lah. Okay, so so akhir sekali saya tambah sebenarnya, saya buat awal lah, maksudnya bila saya decide nak berhenti tu, memang daripada pagi masya-Allah memang saya decide secara awal untuk saya settlekan PDT, untuk saya buat posting. Saya memang dah macam saya dah on, maksudnya saya dah bina skill tu, dan saya memang orang kata buat untuk dapatkan skill tu, dapat result tu, baru saya yakin untuk saya berhenti kerja lah. Tak adalah tiba-tiba saya tak ada apa-apa semua nak resign kan, tak ada. Maksudnya benda tu memang dah everyday, sampai saya yakin sampai jadi masya-Allah, saya doakan moga semua yang nak resign buat bisnes belah ni betul-betul, insya-Allah apa yang anda ada sekarang anda buat je sehabis mungkin. Kalau anda ada masa, tak ada masa, create masa, pagi bangun awal, buat for your dream kan, sebab nanti once anda dah full time, anda pilih sendiri waktu bila nak kerja. Tapi awal-awal ni je, waktu tengah kerja ni, cari masa. Perlu pengorbanan sikit lah, cari masa. Kalau tak ada, tim saya cakap tak ada masa, boleh bangun awal, boleh tidur lambat, build a bit lah, korban sikit. InsyaAllah bila anda dah full time, anda dah ada skill, anda kerja ikut masa anda. Okay, so saya rasa itu daripada saya lah. Saya nak serahkan kepada Coach Yusof pula, sebab aku suku saya kalau bercakap tak berhenti Kejap. Tak apa, banyak point, tak apa. Tidak nanti kita tak ni. Okay, saya serah pada Coach Yusof dulu untuk kita tengok belajar seterusnya. Baik. Tadi saya nampak Dr. Khadijah Muhammad Jadi ada komen, Masya Allah. Saya rasa macam berdepar pula kan, seorang itulah kan, dia terkedu kejap, tak tahu pun. Thank you so much, Masya Allah, Doktor. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Okey, first kali apa yang saya nak share pada hari ini, apa yang kami share pada hari ini, semuanya di bawah semua di atas izin Allah. Segala kekuatan, segala kurniaan yang kami dapat selama berada dalam Habelah Jenis itu semuanya datang daripada Allah SWT yang meneguhkan hati kami. Bermulanya kami bermula Habelah Jenis sampai ke hari ini, Allah lah yang meneguhkan hati kami untuk berada kat sini. Of course dalam Habelah Jenis ni ada ups and down, ada rasa nak berhenti, ada lepas tu teruskan lagi, banyak kali rasa nak berhenti, teruskan lagi kan. So kami waktu awal of course saya juga sebagai peserta program pada bulan Oktober. Okay, next. Okay, so saya bermula sebagai daripada Oktober 2017, sesi yang ke-26. Kemudian saya bulan seterusnya tu saya join dengan coach saya, Coach Syahada Amran, masya-Allah. So bulan seterusnya tu saya sign up members untuk pergi ke intensive online training 3.0 dekat Bangi. Ada tak kat sini alumni IoT Bangi? Ada tak? Ramai ke? Waktu tu saya ingat lagi, waktu tu Coach Yusof ni ada Mak Yang. Saya Mak Yang waktu tu. Saya start dengan Presiden Tim Mak Yang waktu tu. Masya-Allah. Saya tak join, tapi Coach Yusof balik, dia kata saya inspired dengan cerita Mak Yang. Masya-Allah, waktu tu saya macam gitu kan. Masya-Allah. Setiap hari saya pergi IoT, balik nangis sampaikan suami saya yang ambil saya dekat Bangi waktu tu, dia macam hairan, trend apa yang saya pergi ni, nangis hari-hari ni. Dia macam saya pergi IoT, saya balik macam what have I done to my life?
kira macam dia punya spark enlightenment macam tu. Abang Allah Maha baik kan. Waktu tu saya ada depression depression yang agak besar lah, masalah emosi, keluar masalah family dan sebagainya lah. So Masya Allah masuk balik je IoT, saya rasa macam dapat satu hadiah daripada Allah SWT. Memang setiap hari nangis kan, and the rest is history lah. Hanya Coach Hanan dapat nampak lah perubahan yang ketara sangat ketara kan. Ketara mula daripada fizikal, ketara lah. Yang kedua dari emosi kan. Sebelum tu memang bergaduh kan, yelah mana tak bergaduh dengan tanya kita jaga anak apa semua kan. Dia rasa baru balik daripada island, lepas tu saya bersalin, saya jaga anak kat rumah sebagai seorang yang individu yang kadang suka travel pergi mana, kebebasan tu ada kan. Tiba-tiba balik kena jaga anak, tengok Coach Hana pergi kerja hari-hari, jealous sangat-sangat kan. Jealous, kata macam itulah dengan orang cakap wah apa degree tinggi-tinggi kan, duduk rumah jaga anak kan. Saya rasa macam saya tak tahu, sangat depression waktu tu, until saya jumpa saya nampak satu post Coach Shoot kata work from home. So anda pada hari ini jangan pandang rendah dengan satu post work from home. You have to show that you are working from home bagi yang memang tengah full time business kan. Sebab kat luar sana ramai sangat orang yang mencari peluang pekerjaan, yang ada ramai anak-anak nak jaga anak-anak sendiri tapi nak juga jana income. So nampak klise tapi sebenarnya kita tak tahu pada niat coach posting tu dia ada niat sebenarnya dia nak cari junior coach, dan Allah makbulkan doa dia. Saya ternampak posting Coach Shoot tu dalam ramai-ramai follower dia beribu tu, saya ternampak, saya mesej Coach Shoot, saya kata Kak Shoot, saya panggil Kak Shoot, saya pun nak kerja macam Kak Shoot lah kan. Saya siap kira dia berapa total participant Kak Shoot waktu tu dalam group. Saya tengok berapa income dia. Saya nak tanya saya nak tanya. So saya lepas tu Kak Shoot kata boleh Uswah, kalau macam tu awak pergi IoT. Saya belum waktu tu tengah saya masih lagi bulan Oktober lah, belum lagi activate account. So saya activate account pun untuk pergi IoT, bukan untuk rejoin sebab tak ada duit waktu tu nak rejoin. So saya memang ada cukup-cukup je RM109 bayar untuk activate account. Then untuk rejoin tu Coach Hana belanja untuk rejoin next sesi. So and then saya attend IoT 3.0. So proud dengan Coach Shoot waktu tu. Saya ingat lagi the first moment yang saya betul-betul enlightened bila Coach Nick share tentang unplug kan. Rupanya sebab itulah macam ni kan. Lepas tu share lagi tentang IQ, EQ, all syllabus lah, 7 syllabus dalam IoT. Kemudian balik je IoT, saya kata satu lagi yang sharing Mak Yang kata Mak Yang bayar hutang dengan selesaikan hutang dengan Income Herbalife waktu tu saya nak kata macam ni, saya jumpa seorang leader yang sangat humble kan. Mak Yang siap, Mak Yang mungkin tak ingat saya, tapi saya ingat Mak Yang tu macam Mak Yang peluk, Mak Yang macam bercakap, so humble. Masa tu saya totally inspired. Saya terus buat decision. Habis IoT tu saya cakap Kak Shoot, saya nak buat and then Kak Shoot pun guide. Kak Shoot pun ketar-ketar juga sebab saya second junior coach dia waktu tu kan. Kak Shoot guide, okay macam ni Uswah, awak buat macam ni. Okay, saya kata okay Kak Shoot, saya buat. Lepas tu saya pun share. Waktu tu saya hanya menggunakan apa yang ada pada waktu yang ada. Pada waktu yang ada tu maksud saya sebab yelah bekerja sambil jaga anak kan. Apa-apa waktu free je saya buat Herbalife. And then kemudian saya saya dapatkan ni coaching awal-awal melalui Circle of Influence. Waktu tu coach ni ajar suruh beli IG, tapi saya tak beli IG lagi lah. Saya buat dengan IG personal dulu. Masya Allah tabarakallah, bulan pertama 2 ni coaching, bulan ketiga 9 ni coaching. Yang jadi 9 ni coaching tu sebab coach ni kata, coach ni promote TTL
TTL bulan Februari. TTL bulan Februari hanya open kepada supervisor yang buat 2,500 dan kalau junior coach yang nak join, dia kena ada 20 new coach total. So bulan 9 new coach, bulan ketiga tu cukup 11 new coach, cukup lah untuk ke TTL Langkawi, Masya Allah, tabarakallah. So sebelum tu lagi Coach Nick dah tanam dah. Waktu IoT, Coach Nick promote TTL. Waktu spectacular, after event spectacular tu pun Coach Nick promote TTL. Waktu spectacular, saya ingat lagi, saya duduk belakang sekali. Saya tak ada kawan, saya tak kenal siapa. Yelah, baru 3 bulan. 3 bulan masuk program, lepas tu Kak Syuk ajak pergi spectacular, duduk belakang, gelap, menyorok kan. Menyorok. Tapi waktu tu sangat inspired. Masya Allah, saya tak tahu nak cakap that moment tu, saya rasa kasih sayang Allah sangat-sangat besar. I feel very insignificant, tapi even apa yang point saya kat sini, sekiranya anda ada rasa significant, tak ketahuilah sebenarnya bagi Allah tu, Allah nampak setiap perbuatan anda. Allah tu maha teliti setiap fikiran anda, setiap dreams anda, setiap doa anda. Don't feel insignificant sebab sebab macam ni, sebenarnya setiap orang sama je. Yang membezakan adalah apa? Yang membezakan adalah sebagai qualifying supervisor. Jadi waktu ni saya sangat rasa macam sangat kecil lah. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Rasa kecil tu, rasa tak reti nak bergaul dengan orang kan. Saya rasa saya adalah pelakon tambahan. Kan kalau gambar yang keempat ni kan, Kak Fatih suka sangat share gambar ni. Kalau Kak Fatih nak cakap dia punya transformasi pergi PT transformasi macam mana Kak Fatih mula-mula spark and then kemudian go next level sampai presiden Masya Allah, very happy. So cumanya yang duduk kat bawah tu, yang pelakon tambahan tu sebenarnya boleh berjaya juga sekarang kan. So insyaAllah saya yakinlah, benda tu kena yakinlah. Tak kalau orang lain kalau kita tak yakin, siapa lagi nak yakinkan diri kita kan. So waktu tu just belajar je, serap je. Saya tak faham semua benda yang Coach Nick. Saya rasa macam ada banyak benda tak faham, saya tulis je kan. Last kali saya ada tanya satu soalan kat TTL, saya tanya Coach Nick dah sebut pasal leadership apa semua kan. Saya kata Coach Nick, saya rasa saya tak tahulah macam mana nak buat 2,500 soalan saya kan. Soalan budak-budak waktu tu lah, soalan macam waktu tu orang bercakap tentang leadership, avatar team apa semua. Saya tak nampak benda tu. Saya hanya nampak macam mana saya nak buat 2,500 hai Coach Nick dengan suara macam ni lah, dengan macam takut-takut, very timid, very introvert. Coach Nick kata, okey baik Uswah, so buat je. Sudah. Buat apa? Lepas tu tanya Kak Syuk pula. Kak Syuk kata, tak apa Uswah, so dengar je. Sudah. Dia macam tak boleh. Lepas tu tanya orang lain, tak apa, nanti awak akan faham. So saya macam, tu je jawapan yang saya dapat tau. Saya macam tak tahu sangat blur waktu tu. Tapi saya ikut lah. Walaupun saya macam blur, tapi saya ikut je orang cakap. Buat je, dengar je, nanti awak akan faham. Nanti awak akan faham. So saya okay, tak apa, nanti saya akan faham. Dan memang Masya Allah, tabarakallah, bila melalui journey tu, memang kita akan faham sendiri sebenarnya. Okay, so and then kemudian saya lepas jadi supervisor balik TTL, walaupun saya banyak tak faham, tapi saya dapat something itu I need to have a team. So bila saya jadi fully qualified supervisor, saya terus buat recruiting ke next IoT. First IoT saya March kan, 3 bulan selepas tu ada lagi IoT dan ada SRD. Saya bawa lah orang ke SRD, saya bawa ke IoT. Ini penting bila tentang leadership, everyone talking about team kan. Tanpa sedar, benda tu masuk dalam subconscious. Saya kena ada team. So semua orang saya, ini coach saya tak adalah ramai, 9
Saya call lah semua orang, setiap orang, awak nak tak saya share, saya dapat ni kat training IoT apa semua, saya share lah semua kan. Tak ada skill invite apa semua. Skill inviting tu dia bermula, inviting orang ke event tu dia bermula dari kita buat dulu kan, tak ada skrip, tak ada apa. So bila banyak kali buat, sebenarnya skrip ni jadi, skrip ni tak jadi, skrip ni convincing, skrip ni tak convincing, macam tu lah. So kemudian after supervisor, dalam masa 2 bulan lah, Masya Allah Tabarakallah, qualify jadi world team. Nak ceritanya kenapa boleh jadi world team dalam masa 2 bulan. Ceritanya macam ni, saya qualify supervisor tu, nak cepat-cepat qualify supervisor, first kali sebab coach ni sangat-sangat promote vacation Herbalife. So kalau anda ada team pada hari ini yang junior coach, is okay, mesti yang buat 2.5 dah ada junior coach kan, promote sangat-sangat tentang vacation. Dan itu apa yang saya buat pada tim saya. Saya promote habis-habis tentang vacation. Kenapa nak kena qualify vacation? Best tak vacation ni kan? Share lah, best kan? So waktu tu coach ni share memang sangat-sangat dia punya pengalaman. Lepas tu coach ni minta pula seorang-seorang yang qualify vacation tu share apa pengalaman anda vacation. Buatkan saya rasa macam triggered sangat. So saya nak cepat-cepat jadi supervisor sebab Kak Syuk kata point tu dia kena point tu dikira selepas supervisor. Okay, so selepas supervisor, so bila saya dah jadi supervisor tu, saya kira-kira saya kena buat dalam masa Februari, qualification ni sampai September je. March, April, May, Jun, Julai, Oktober, November, March, April, May, Jun, Julai, Oktober, Ogos, September, cuak pula kan. Ogos, September, ada 7 bulan. So 50,000 bahagi 7 bulan, saya kena buat berapa sebulan? Saya kena buat berapa sebulan? 50,000 bahagi 7 bulan. Saya ada 7 bulan je. Semua boleh terkira. 50,000 bahagi 7 bulan kan, qualification dia. So lebih kurang dalam 7K, 7 ke 8K. Yes, betul. 7 ke 8K. So masa tu pecah kepala lah, baru qualify. Anda bayangkan anda ada junior coach, nak baru qualify jadi supervisor, lepas tu bagi tahu dia nak kena buat 7K. So memang pecah kepala, tak tahu nak buat macam mana, rasa impossible, semua biawak-biawak datang lah kan. Apa yang saya buat adalah point dia kat sini, satu benda, bukan dari kita rezeki tu. Kalau kita fikir semua benda kita nak kena buat, dan kalau kita fikir semua result ataupun hasil usaha kejayaan tu datang daripada kita akan rasa macam impossible, tak boleh buat. Tapi kalau kita fikir semuanya, kalau Allah kata jadilah. Maksudnya kalau Allah izin, maka izinlah. Tugas kita adalah untuk buat yang terbaik je. So saya iltizam dengan benda tu. Saya kata jadi, tak jadi it's okay, tapi saya nak buat. So saya ambil gambar vacation Taiwan, saya letak dalam dream board saya. So hari-hari saya tengok, saya letak dalam dream board saya, hari-hari saya tengok, saya macam visualize, saya macam happy-nya, ya Allah best-nya. Itu apa yang coach ni ajar lah, visualize kan, ya Allah happy-nya dapat qualify vacation dan sebagainya. Lepas tu bermula dari situ, Allah hadirkan junior coach. Atas asbab vacation tu saja, yang nak sangat pergi vacation sebab dah balik luar negara, lama tak keluar balik, lama tak naik flight balik. Saya teringin sangat nak keluar balik daripada nak keluar jalan lah. So saya teringin sangat nak masa dengan husband, and then kemudian hari-hari saya tengok itu yang paling spark sebenarnya. Banyak lagi dream lain, tapi yang memang betul-betul saya fokus adalah vacation. Masya Allah, tabarakallah, atas asbab nak pergi vacation saja, banyak benda lain yang Allah bagi pada saya. So kerana nak qualify vacation, saya buat 5,000 pada bulan pertama selepas saya jadi supervisor. Bulan kedua saya buat 7,000. Bulan seterusnya, Masya Allah, tabarakallah, buatlah, keep buat. Alhamdulillah qualify lah vacation. Qualify vacation Taiwan tu. Jadi waktu first month saya buat 5,000, tiba-tiba Kak Syuk call. Uswah, coach ni panggil datang rumah minggu depan. Sudah, kenapa pula ni kan. So bila coach ni panggil datang rumah, kata Uswah awak qualify jadi elite team.
apa ni elite team kau kat show apa semua. Lepas tu tak apalah, pergi elite team. First time datang, Coach Nick panggil, Uswah mai sini duduk sebelah saya. Tu saya yang kat sebelah kat Coach Nick kan. Uswah mai sini duduk sebelah saya. Betul. Berdebarnya kan. Waktu tu ada orang-orang hebat kan. Ada Coach Has, ada Kak Fatin, ada ramai lah. Ada Muhammad, Kak Miza, ada Kak Syud, mentor saya. Saya rasa macam ketar tau. Saya training tu saya tak boleh nak fikir apa dah. Ketar, tangan kat bawah ni ketar je kan. Coach Nick cakap apa ni, Coach Nick cakap apa ni. Okey dengar, tulis je. Tulis. Serap je. Maksud serap je. Lepas tu, Alhamdulillah lepas tu saya berulang alik lah daripada Putrajaya ke rumah mana? Sami Montana. Bawa anak tinggal kat rumah mak mertua. Bawa anak tinggal kat rumah mertua, pergi rumah Coach Nick setiap minggu. So saya bersyukur sangat, suami support walaupun husband saya belum join Herbalife. Dia punya support tu sangat-sangat besar. That's why bila husband saya join Herbalife, saya give full support juga pada dia. Macam mana dia nak grow dan sebagainya, sebab dia buat benda yang sama waktu awal-awal saya nak grow dulu, Masya Allah. So and then pergi setiap minggu lah belajar. Memang banyak kesusahan dan sebagainya. And then waktu betul-betul memang nak qualify vacation tu, waktu tu lah Allah hadirkan new coach, Allah hadirkan junior coach kan. Sebab kita betul-betul fokus pada apa yang kita nak. So ini yang saya nak share sedikit tentang certain way. Bila kita ada team kan, Coach Izan minta kami share macam mana nak bikin active world team, nak create active world team dan sebagainya kan. Waktu tu macam mana nak kata, first kali dia bermula daripada kita. Leader ni, Coach Nick selalu pesan, leader dia perlu ada vision. Kita dulu ada vision, barulah kita boleh share vision kita kepada orang lain. Jadi waktu world team, waktu anda sekarang lah yang join world team sekarang, waktu world team is time untuk create more vision pada anda punya dreams. Itu yang pertama, very very clear, dan letakkan deadline pada dreams anda. Okay, so kalau vacation tu memang of course dah ada deadline September. So hari ni boleh tak anda share apa satu dream yang memang anda betul-betul nak jadi, dia betul-betul spark dekat hati. Dia bukan dream yang macam nak ni bukan. Dia macam betul-betul spark kat hati, dan dia ada deadline. Macam contoh nak pergi umrah bulan 3 nanti nak pergi umrah. So buat preparation nak pergi umrah, pergi kursus, pergi apa, maksudnya dah confirm dah bayar deposit dah. Satu dream yang macam tu ada tak? Boleh komen tak? Kalau ada, boleh komen apa dia. Kalau tak ada, boleh komen tak ada. Anda dalam fasa yang mana sebenarnya? Kan, betul-betul spark. Dia rasa macam kalau tak dapat tu rasa macam macam tu lah, betul-betul yang mana dream yang betul-betul buatkan anda nak bekerja. Dream yang buatkan anda bekerja. Ada dream dia tak buat kita bekerja. Kan, kita ada banyak dream. Ada dream yang buatkan kita betul-betul nak bekerja for that. Ada tak? Get team nak berhenti kerja. So yes, kadang-kadang dalam journey Herbalife kami, kami hilang sekejap sebab kami terlupa dream. AWT pada Mac nak buat umrah, April Hokkaido, AWT April, Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Jadi dream kita lah, kita kena tahu kenapa nak jadi active world team. Dulu saya macam tak ada pun perasaan nak jadi active world team, sebab saya tak tahu kenapa saya nak kena jadi active world team, dan saya rasa macam renyah nak manage orang. Saya minta maaf, saya jujur, training hari ni saya jujur je. Saya rasa macam saya seorang introvert, saya rasa macam saya nak manage emosi sendiri pun kadang-kadang berserabut, pasal saya nak manage emosi team pula kan. Macam tu lah. Tapi saya nak apa yang saya nak waktu tu Hokkaido je. Masya Allah. So cumanya itulah saya belajar dari segi leadership lah. Dari segi leadership. So ramai di presiden team. Masya Allah Kak Yati, presiden team by Extravaganza 2022. Masya Allah, semoga Allah makbulkan. Kan yang lain pun semua dream semua semoga Allah makbulkan. So dia kena dream yang betul-betul dia buatkan kita
kita bekerja dan betul-betul dia melekat dekat hati. Itu apa yang saya belajar lah sepanjang journey ni. Dan kemudian saya ambil masa dalam 1 to 390 days untuk become active world team. Masya Allah, tabarakallah. So waktu ni saya mula belajar daripada world team ke active world team, saya mula belajar skills time management. So skill time management ni bagi saya leadership ni dia ada 3 peringkat yang mana anda boleh take note. Yang pertama adalah time management. Yang kedua adalah money management. Yang ketiga adalah emotional management. Dia macam segitiga, saling melengkapkan. Dia bukan tak ada priority mana, bukan. Dia macam segitiga, saling melengkapkan. Anda nak masuk master skill mana-mana, terpulang. Anda nak go for emotional management dulu, go for it. Anda nak go time management dulu, go for it. Anda nak go for money management dulu, go for it. So waktu awal tu saya go for time management dulu sebab waktu tu bekerja dengan anak seorang dan ada banyak family punya trauma kan, family kan, ada ramai family yang nak kena suruh pergi sini. Biasalah kan, bila kita duduk rumah ni semua orang tinggal anak kat kita lah kan, kan tak apa Suah tak kerja, tak apa Suah duduk rumah kan, adik-beradik macam tinggallah anak dia orang pergi kerja kan, apa semua kan. So dia ada all that time yang saya kena manage, ada benda yang saya kena firm untuk capai dreams kat sini lah. So waktu tu saya go for time management dulu. First kali yang penting, kalau anda belum ada office, adakan office khas Office Herbalife, yang mana Office Herbalife ada dream board, ada anda nampak hari-hari dan ada your jadual bila nak bekerja, apa yang anda kena buat. Macam anda bekerja kan, anda pergi office kan, macam kita bekerja lah, kita pergi office, kita dah tahu nak buat apa untuk hari ni dan kita dah tahu apa kerja yang selesai, apa kerja yang tak selesai. Biasa tak orang dengar, saya baik lambat sikit hari ni, ada kerja tak selesai kan. Apa attitude anda pada Herbalife? Ada tak macam hari ni tak selesai posting, saya baik lambat, saya kerja lebih sikit masa hari ni tak selesai posting kan, macam tak selesai posting, tak apa kan. Ada tak macam tu kan, hari ni tak selesai 9 posting tak apa, esok buat lagi. Macam dia tak ada, dia kena ada. Bila kita ada office, kita akan dapat environment yang kita sebenarnya bekerja for our dreams. Kita tak ada boss, tapi we can have the environment first. So that's why saya letak gambar kat sini, gambar office. Yes, ada KPI, apa nak capai, dan macam bekerja lah kan, bekerja secara profesional. So sebab Herbalife ni dia punya reward dia besar kan, memang dia adalah career bagi saya. Saya tak memandang rendah Herbalife kan, saya menganggap attitude saya pada Herbalife is a career yang mana kalau saya buat lebih, saya dapat income lebih, di mana saya tak perlu tunggu every akhir tahun baru ada kenaikan gaji. Saya hanya macam bulan depan tu saya dah boleh terus ada kenaikan gaji kan. So Masya Allah, tabarakallah, Allah kurniakan bila saya buat office tu, bulan pertama naik 1,300, bulan kedua naik sampai 5,000, 3,000 lebih, bulan ketiga naik 5,000. Maksudnya dia macam bestnya kerja macam ni, dia dah ada start rasa bestnya macam ni, macam tu lah. So Masya Allah, yes, setiap bulan ada bonus kan. So waktu tu kami mula ambil jerung. Jerung ni apa nak cerita? Jerung ni maksudnya untuk kita tak selesa lah, dari segi financial. Jerung dari segi financial, bila kita ada jerung ni kita takkan duduk diam lah, sebab kami perasan bila kita dapat income dan kita rasa selesa, itulah saat-saat kita akan mula ke belakang sebenarnya, atau akan tergolek atau ke bawah lah. So always kena ada jerung ataupun anjing kat belakang kita yang kejar kita supaya kita berlari ke depan. Betul tak? Sekarang ni kalau anda dapat income dengan 2,500 bowling point pun saya rasa RM2,000 betul. RM2,000 tu kira, yalah kalau part time dapat RM2,000 banyak sangat dah tu kan. Mungkin dah macam cukup dah tu RM2,000 kan. Tapi kalau anda nak pergi ke RM5,000, RM6,000, RM7,000, cuba ambil satu jerung. Jerung tu bernilai RM2,000. Anda takkan duduk dekat income RM2,000. Anda akan pergi daripada RM2,500 naik RM5,000 sebab anda tahu ada jerung kat belakang dan anda nak ada duit lebih lagi. So apa yang kami buat ialah waktu tu kami ambil kereta lah, komitmen kereta. Masya Allah, tu pergi ambil komitmen kereta. Yalah, komitmen kereta tu Masya Allah buatkan kami setiap pagi bangun dengan penuh semangat sekali. Anda takkan faham, sampailah anda keluar,
Anda bangun pagi pergi kat depan rumah, tengok ada kereta kan. Anda tu jadi macam malas tu macam hilang. Dah tak tahu malas tu kat mana. Dia tak tahu dah. Dia macam mana aku nak bayar kereta ni. Masya Allah, tabarakallah. Kami tukar kereta. Waktu tu macam nak pecah kepala jugalah. Tapi yelah, bila leader cakap A, kita ikut A. Walaupun komitmen macam mana kan. Waktu tu kami memang just follow blind heart. Walaupun saya macam banyak diam je. Saya dekat elite team tu, saya tak adalah saya tak tahu, saya very timid lah dekat elite team. Saya macam memandang tinggi semua orang. Saya takut nak bercakap takut cakap salah lah, apalah, semua benda ada dalam mind saya. Waktu tu awal-awal nak grow, dah saya nampak yelah semua orang hebat-hebat Masya Allah. Tapi walaupun saya banyak diam kan, kalau habis itu cepat-cepat nak balik, itu semua attitude yang ni lah. Tapi I'm working on, saya dah work on that lah Masya Allah, tabarakallah. Cumanya waktu walaupun saya diam, saya just serap je apa coaching cakap, saya follow je. Saya follow diam-diam jugalah. So saya pun ambil lah jerung. Saya tukar MyV, kami tukar MyV kepada apa ni? Kepada Mercy Class lah, Masya Allah, semua dengan izin Allah. Itu yang Allah kurniakan untuk kami. And then memang tak sangat-sangat tak selesa. Lepas tu tiba Coach Hana pula nak berhenti kerja kan. Tak sempat nak selesa lah bagi saya. Sekarang pun memang tak selesa lagi lah kan sebenarnya. That's why orang tanya macam kenapa tak berhenti-berhenti buat ni coaching. Bukan tak berhenti buat ni coaching apa semua. Itu satu benda, kita ada mission kita kan. Yang kedua adalah kerana, macam mana nak kata, kerana memang kalau kita tak grow, kita akan mati macam tu. Sebab nature kita sebagai makhluk yang mana kalau belum sampai ke syurga, we have to grow. Macam tu lah, we have to grow. Macam pokok, kalau dia tak grow, dia tak akan stay je macam tu. Dia sama ada dia bertahan ataupun dia ke belakang kan. So saya tak nak dalam keadaan bertahan. Sebab kalau bertahan, dia sesak tau. Setiap bulan kami pernah berada dalam fasa bertahan. Pertahankan BP 2.5, pertahankan royalty, pertahankan ni. So dia rasa macam every month stress. Kita tak enjoy journey Herbalife tu. Jadi sama ada kita grow, bertahan, ataupun kita mengundur balik lah. Kan? Sakit sebenarnya bertahan. Sebab bertahan daripada jatuh ataupun fokus on growing, better lah sakit growing daripada bertahan daripada jatuh kan. At least ada juga progress. Then kemudian kami attend First MMI. First MMI ni mengajar kami tentang financial management. Sebelum ni Coach Hana dia adalah financial advisor. Tapi bila saya dengan Coach Hana attend MMI, jadi berlaku pertembungan di situ. Kan biasalah kalau berlaku pertembungan dari segi money management antara suami dan isteri. So kan ini cerita lain lah pula kan, cerita lain. Tapi bila kita bekerja sama-sama suami isteri, sangat elakkan pergaduhan dari segi keuangan. Sebab tu rezeki kan, kita bergaduh pula nanti lagi banyak dia macam ni, rezeki ni Allah turunkan dengan tali So rezeki ni Allah turun dengan tali kan. So bila Allah turunkan dengan dia ada tali lah. Bila kita keep bersyukur, dia tali ni akan datang banyak lagi. Dia akan keep masuk. Tapi bila kita complain tentang perkara tersebut, dia putus. So bila dia putus, jadi ditariklah rezeki kita. So that's why sangat penting untuk kita acknowledge segala benda yang harmoni, bersyukur. So sangat penting untuk kita sentiasa acknowledge apa yang Allah dah bagi pada kita dan kita bersyukur. Itu lesson untuk kami juga kan. So di MMI kami belajar tentang 6 jar kan. Nak cerita detail bukanlah, tapi 6 jar tu maksudnya sebenarnya orang kaya ni dia dapat income kan, statement dah keluar kan, income tu pay ourselves first. Kita ni dapat income, kita nak bayar komitmen dulu kan, kita pay ourselves first kan, masuk FFA dulu, komitmen yang tak cukup tu baru kita kerja. Janganlah macam settle komitmen kita last kali. That's why lah kita tak rasa excited kan. So bila duit tu kan nanti income masuk, pay yourself first. Yang first kali pay yourself. Yang first kali of course settlekan zakat, settlekan infak, and then kemudian pay yourself. Pay yourself ni maksudnya reward untuk diri sendiri dulu, and then barulah komitmen. Biasanya kalau kita buat macam tu,
tu, kalau komitmen kita belum lagi, komitmen kita masih tinggi, akan ada komitmen yang tak cukup, especially nutrition. Kita nak makan banyak nutrition kan. So memang penting sangat money management dalam kita menjadi seorang entrepreneur kan. Entrepreneur maksudnya kita bila nutrition tu nak makan banyak tapi tak dapat nak bayar, waktu tu kita mula bekerja bekerja kan. Berapa ni koci kan. Nak kena untuk makan 500 ppv, nak pertahankan 500 ppv personal makan setiap bulan kan. Kalau naik 600, kalau naik 700 ikutlah kan. So and then kemudian kemudian mula ajak husband buat sama-sama waktu ni selepas aktiviti. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya saya kan waktu Koshanan cakap, okey sayang, abang nak buat full time, abang nak buat bisnes Herbalife betul-betul. Sebab dulu kalau saya ajak Koshanan pergi event Herbalife kan, Koshanan selalu cakap, oh best, baguslah training Herbalife ni, abang boleh apply dekat bisnes takaful abang. Saya, ya Allah, mula saya tengok dia semangat, dia happy, balik-balik dia nak apply kat bisnes takaful. Tapi jadi, dia jadi top agent dekat takaful ikhlas. Masya Allah, tabarakallah. Tapi saya macam, sabar, tak apa, sabar. Tapi waktu tu, moment Masya Allah. Tapi bila Koshanan cakap, benar lah dengar kan. Bila Koshanan cakap, okay, abang dah decide, abang nak buat bisnes Herbalife betul-betul. Saya sujud syukur. Saya menangis, saya kata Allah Maha Baik, Allah Maha Baik, Allah dengar kan, Masya Allah. So tak ada, saya macam seorang isteri, dia suka masa dengan suami kan. Itu yang saya doa sangat. Sebab waktu tu Koshanan memang kerja back to back kan. Travel daripada Damansara daripada Putrajaya ke Damansara dah sejam, mesti kena keluar pukul 7 pagi. Balik je, tukar baju sekejap, pukul 7 malam tu pergi closing untuk takaful pula. Kadang-kadang ada closing, kadang-kadang tak ada closing. So saya bangun tidur, Koshanan dah pergi, saya dah tidur, Koshanan balik. So Masya Allah. Memang saya letak sangat dream ni untuk husband buat sama-sama lah. And then kemudian join the momentum. Apa so join the momentum ni macam ni, bila kita ada leader yang nak tukar pin, kita boleh join the momentum. Join the momentum macam ni, bila orang ramai-ramai kayu basikal kan, kayu basikal, kita masuk je kayu basikal, kita masuk je kat tengah, kita tak perlu kayu banyak sangat pun, tak perlu put more effort pun, sebab orang depan dah kayu laju, orang belakang pun kayu laju. So kita masuk kat tengah-tengah, kita boleh go through the momentum. Waktu tu Coach Nick nak tukar pin daripada Mil Team ke Mil 75, saya join the momentum. Masya Allah, Alhamdulillah tukar pin juga. Coach Nick kata, okay, saya nak jadi Mil Team 75 macam ni. So saya pun kata, saya pun bagi tahu tim, buatlah masa qualify dan sebagainya lah. Masya Allah, tabarakallah. And then sama juga waktu get team, kami tukar pin, Coach Nick nak jadi president team, kami tukar pin get team waktu tu. Coach Nick final cut president team, kami second cut get team. So pengajaran yang besar macam ni adalah bila kita dalam tim kita ni, dia 41 gerabak kereta api, di mana kalau depan tak jalan, belakang tak jalan. So kereta kita ni sebagai leader, kalau kita menganggap diri kita sebagai leader, kita nak bawa tim kita dulu kena be on momentum, baru tim kita boleh ikut. So itu pengajaran yang besar lah. Bila Coach Nick memang be on momentum, kami ikut. Masya Allah, waktu tu pun Allah bagi kan. So sebenarnya it's not about tim kita tak boleh buat, tim kita ramai yang part time, ataupun tim kita macam ni, tim kita macam tu. No, it's about us, it's about our apa momentum kita waktu tu. Itulah. Alright, so daripada active team ke get team, boleh saya sambung lagi kan? Nak rasa macam dah banyak cakap. Okay kan, saya sambung. Okay. Alright. So, ada pertanyaan? Okay, boleh sambung terus Aktiviti ke get team lama ni. Okay, aktiviti ke get team ni 190 days, 290 days, 390 days, 490 days, 590 days, 690 days. Masya Allah. Itu buat apa sebenarnya? Apa jadi waktu aktiviti? Apa jadi waktu aktiviti? Kami dikeluarkan dari
Elite team. Kan ada semangat. So kenapa dikeluarkan daripada elite team sebenarnya? Kan tengah semangat on momentum, stop. First kali yang saya perasan banyak komplain berlaku. So bila mula-mula dah okey kan. Tapi first saya complain, saya kena banyak berulang-alik, saya banyak resistant lah, saya rasa penat bila saya bila dah Coach Hanan memang fokus kerja lah, tapi waktu tu saya dah mula dapat momentum dengan Herbalife, saya mula rasa macam ada rasa susah, macam tu lah, ada rasa susah. Saya dalam keadaan mengandung anak kedua, jaga anak pertama yang masih kecil, anak kedua tu accident, so jaga anak pertama masih kecil, bekerja dan perlu berulang-alik ke rumah Coach Nick saya. Rumah Coach Nick saya 1 jam pergi 1 jam balik, banyak benda lah, renyah lah. Nak bekerja tu macam effort saya nak bekerja. Saya tengok Coach Hanan kalau dia nak pergi kerja, tukar baju, sayang abang pergi dulu, dia pergi, fokus lah kerja kan. Kita kat rumah ni nak bekerja, ya Allah, nak masuk office-nya bukan kan, Masya Allah. So dia mula banyak komplain dari situ, and then kemudian saya komplain, saya jauh lah, saya mula banyak negativity, saya mula naik berat balik, itulah banyak emosi pada waktu tu, dan banyak bila komplain ni, macam saya share tadi, bila komplain ni tali tu dah tak turun, nikmat tu so nikmat tu Allah tarik, so always Coach Nick suruh kami tampal tau dekat rumah, bersyukur plus komplain tolak, susah penat itu semua komplain sebenarnya kan. So banyak rezeki yang Allah dah bagi kan, Allah ubah hidup saya 180 daripada point A ke point B kan, Allah bagi ilmu dekat IoT, Allah bagi macam-macam kan. So Masya Allah, waktu tu saya subhanallah, kalau saya teringat balik saya punya sikap waktu tu, memang layak lah perkara dan nikmat tu Allah tarik, memang layak lah kan. Saya tak ada komplain part tu, susah waktu tu memang dia semuanya kesan kan. So apa yang saya buat nak back balik, kami nak qualify. Waktu tu tak qualify league team sampai team ada yang pergi. Yes, saya lost semua team saya kecuali 3 orang yang stay sampai sekarang. Nufa, Nisa dan Kak Mun. Kak Azam, ada 4 orang. Yang lain semua hilang. Saya semua punya supervisor. Yes, supervisor hilang. Sebab kita punya emosi, walaupun kita tak bagi pada team, tapi dia resonate kan. Walaupun contoh kita cakap team baik-baik apa semua kan, tapi dia tetap resonate sebab energi kita kan. Kita yang ni kan. Jadi royalty drop apa semua, waktu tu Kak Syut, mentor saya pun saya macam tak berhubung sangat lah dengan Kak Syut kan. Biasalah bila kita down, anda biasa tak? Down dia akan menyendiri, sorang-sorang, senyap kan. Dah tak muncul lah jawab salah dalam grup, aku bersalah, tak ada dah kan. Segala ilmu semua lah, apa yang Coach Nick share apa semua, gitulah kita kan, rasa nak stop dah. Bila dah mula rasa nak stop, dah tarik diri, saya pergi, tapi masih lagi pergi training lah. Pergi training, waktu tu bengkak dengan Coach Nick, ya Allah, tengok sebabnya Coach Nick keluarkan daripada elite team, terasa Coach Nick, saya punya kesusahan bawa anak nak pergi rumah Coach Nick keluarkan saya tapi Coach Nick tak tahu kan, dia punya terasa emosi perempuan kan. Tapi business is business actually. Business is business. So we have to professionally accept that. Okay. So sebab ada benda, memang leader kita cakap, ada benda yang kita akan belajar melalui pengalaman. Kan dia nak buat juga, buat kan. Coach Nick kata jangan komplain, jangan ni jangan tu. Nak buat juga, buat. Kadang-kadang lesson tu datang dari sebab kita buat lah kan. Jadi ada benda bila kita down, jangan risau. Satu benda perkara bila kita sedang down ataupun sedang berada di bawah, satu benda bertahanlah dan ingat balik segala nikmat yang Allah bagi. Yang kedua, bertaubatlah, sebab kita rezeki ni kerana rezeki ni tertahan kerana banyaknya dosa kita lah. Itu Coach Hana ada share kat saya, lama dah lah Coach Hana share, tapi saya memang spark sangat. Bila saya rasa stuck je, saya banyak-banyak istighfar. Macam mana bang, boleh share sikit pasal istighfar tu, pasal payung? Baik. So itulah kadang-kadang kalau kita lama start, sebenarnya cuba kita aware balik dengan dosa yang kita buat lah.
Kita sendiri duduk dan diam, cuba kita tengok apa dosa yang kita buat. Sebab rezeki ni macam hujan yang sangat lebat, tapi disebabkan kerana kita ni sayang dengan satu payung dosa, payunglah kita payung dosa kan, akhirnya kita dapat tempias sikit-sikit, ujung-ujung yang kita dapat rezeki tu. Kan, jadi kalau kita lama sangat kita rasa macam rezeki tu tak masuk, mungkin salah satunya ialah kita terlalu sayangkan payung dosa kita. Jadi kita boleh pelan-pelan kena pasti payung dosa tu, buang dia supaya hujan tu, rezeki tu boleh masuk mencurah-curah ke dalam hidup kita lah. Tu sedikit lah tentang part dosa. Yes. So apa yang kami buat balik waktu itulah, Masya Allah, Tabarakallah, Allah ilhamkan. Dia kena remember every time kita, setiap benda yang kita lakukan sebenarnya semua daripada yang Allah ilhamkan. Saya minta maaf kepada if ada yang non-Muslim, minta maaf sangat. This is our belief, tak apa, boleh back pada belief masing-masing lah. Tapi bukan tak ada tapi kami percaya, sebab bila saya baca surah Al-Qasas, kisah Nabi Musa, di mana waktu ibu Nabi Musa waktu tak tahu bila tentera Firaun datang nak bunuh semua anak lelaki di Mesir waktu tu. Allah yang mengilhamkan supaya ibu Nabi Musa letakkan Nabi Musa dalam kotak dan alihkan ke sungai kan. Tapi waktu tu macam ketar sangat, waktu tu memang bertawakal pada Allah, anak ibu Nabi Musa lepaskan. Tapi waktu tu dalam surah Al-Qasas juga Allah kata ibu Nabi Musa nak ambil balik. Tapi Allah kata Allah teguhkan hati ibu Nabi Musa, dan Allah menyenangkan hati balik dengan bagi ilham suruh apa ni, anak perempuan dia suruh ekori kotak tu sampai ke mana, untuk menyenangkan balik hati ibu Nabi Musa. So bila saya baca tu, saya rasa macam Masya Allah, setiap pergerakan, setiap gerak hati, setiap sebelum kita dapat sesuatu nikmat tu, Allah yang guide sebenarnya kan, Allah yang guide. So bila sebenarnya ada dream tu kat dalam mind kita, sebenarnya Allah yang ilhamkan untuk kita terfikir dream tu. Kalau anda betul-betul on momentum, sebenarnya Allah dah nak bahagi dah kat kita kan, Allah yang nak bahagi dah kat kita. Sebenarnya benda tu akan manifest. Sebab ada orang dia tak terfikir pun tentang vacation, tapi dalam ramai-ramai orang Allah put image vacation untuk anda, Allah put feelings vacation untuk anda, supaya anda boleh go untuk buat perkara tersebut. Maksudnya sebenarnya Allah sedang memilih anda untuk qualify, untuk be one of the qualifier vacation. Kalau anda ada image nak jadi active team, sebenarnya Allah memang nak anda jadi active team. Sebenarnya memang dia akan terjadi. Dia kena ada satu keyakinan luar biasa, dia akan terjadi. Tentang kepercayaan ni, sebenarnya percaya ni adalah sesuatu benda yang kita tidak percaya ni, benda yang kita tak nampak kan. So bila satu benda yang kita tak nampak ni, kita kena percaya. So kalau benda yang dah depan mata memang kita kena terima je kan. Tapi benda yang tak nampak memang dia perlu ada that self belief tu lah. Self belief tentang apa yang anda nak tu, insya-Allah boleh dapatlah. Okay. So kemudian masya-Allah bestnya bila jadi captive ni, kami boleh ada own program, kami manage own program lah, ada brand sendiri apa semua. So siapa excited kat sini nak ada program sendiri? Ada tak? Ada tak excited nak ada program sendiri? Dia takut nak ada program sendiri. Dia takut kan? Excited? Takut ada program sendiri, Masya Allah. So sebenarnya biasalah, normal takut dan sebagainya. Tapi kalau kita betul-betul nak apa ni, dia sebenarnya best lah. Bila kita takut, sebab kita sebenarnya fokus kepada perkara-perkara yang buatkan banyak benda yang kita takut. So dia kata false expectation. Inilah macam ni, fear ni tak apalah. Tapi nak katanya yes, kita takut
takut ni sebab kita fokus pada perkara-perkara yang tak best. Tak best, mungkin belum ada skill. It's okay. So just cari something yang best bila anda ada progress sendiri. Best tak? Apa yang best ni dengan progress sendiri? Yang best dengan progress sendiri ni adalah kita boleh give mission tu pada team. Macam mana nak kata, best ni progress sendiri ni sebab kita jaga duit sistem sendiri, kita boleh tentukan macam mana program. Yes, we still follow the system, tapi kita boleh tentukan apa aktiviti, kita lah ketua kepada program yang kita ada. So dia macam memiliki anak syarikat. Contohnya macam dia ada HQ kan, Coach ni HQ, tapi kita dah boleh buka franchise macam tu. Kita ada satu franchise lain di tempat ni, macam tu lah saya menganggap macam tu. So best lah boleh jadi owner, sebab owner kepada satu franchise, macam anda buka Petronas lain, macam tu. So next adalah okay, dah lah last kali. Inilah kami sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Allah hadirkan seorang leader dalam tim kami, itu Kak Umi dengan Ustaz. Waktu get team ke get to fight, kami fokus relationship pada team, increase more supervisor. Saya ingat pesan Coach Has, kalau royalty kita tak grow, dua benda je. Satu perkara adalah numbers. Numbers kita tak cukup. Yang kedua adalah leadership kita. So dia tengok dua benda ni. Kalau anda dah ada leadership tapi mungkin tak cukup numbers. Kalau anda numbers yang banyak tapi dia tak ikut supervisor metrik, maksudnya supervisor metrik kita 1,300, maksudnya mungkin lack dari segi leadership. Maksud saya supervisor productivity itulah. So kalau anda ada ramai supervisor tapi supervisor tu tak ada productivity, maksudnya kita kena tengok balik kita punya leadership. Kalau again, jelas ke, clear ke? Tak, maaf, boleh sikit kan. And then kemudian dalam fasa ni kami sedang recheck balik kami punya pillar of success, macam tengok baliklah apa yang membuatkan yang dah work, apa nak share yang work tu. Okay, so ni sedikit tips lah dalam kita nak jadi leader yang baik lah kan. Sangat penting untuk kita tahu kita belajar untuk mengajar, kita belajar untuk mengajar, dan kita mengajar untuk belajar. Itu maksudnya dia adalah always a cycle. Kita akan ada team bawah kita. Siapa kat sini dah ada team? Siapa kat sini dah ada junior coach bawah dia? Boleh komen sikit. Saya coach, saya. Saya nak tahu dulu sebelum saya nak cerita benda ni, saya nak tahu dulu. Kan? Kita ada seorang junior coach ke supervisor ke anything. Ada tak? Okay. So bila kita nak, sekarang ni adalah fasa kami banyak muhasabah lah. Cara kami mengajar team. Sebab sebelum ni memang we follow the momentum of Coach Nick kan, untuk jadi Coach Nick yang president, kami berubah pin juga. Tapi sekarang ialah fasa kami yang betul-betul kami rasa challenge ialah kami sendiri menguruskan tim lah. Boleh kata macam itulah. Kami lebih kepada mengajar dan macam mana cara mengajar yang betul. So a few tips yang saya nak share, Masya Allah, sekarang ni kami tengah apply, dah ada a few dah menjadi. Pertama sekali ialah kita mesti tahu yang bila kita nak mengajar, saya selalu tanya Coach, saya nak mengajar. Coach cakap simple, fun, magical. Always remember, semua leader always remember this. Simple, fun, magical. Lagi simple cara anda ajar junior coach, dia faham, mudah faham. Kita tak ajar berbelit-belit, dia faham macam ni. Okay, simple, fun, dia suka, senang, coach best, dia boleh buat. Okay, and magical, dia jadi kan, menjadi insya-Allah anda ajar benda yang betul. Anda di tempat yang betul lah, cara anda mengajar tu betul. Itu yang pertama kan. So kalau dia tak faham-faham, maksudnya anda ajar tu tak simple lah tu. Itulah mudah cerita je lah. Kan? Tak boleh buat juga. Maksudnya cikgu ni mengajar tak cukup simple lah ni. Itulah. Saya bahasa pada saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lately Masya Allah, kami grow seorang junior coach. InsyaAllah dia ada kontrak semua sikit lagi supervisor. Saya bawa training, satu benda saya belajar, saya kata ini hikmah lah istiqarah saya Tuhan bagi. Hari tu saya bawa training, saya tak tahu nak cakap apa, tapi saya ingat satu benda. Saya cakap kepada mereka, jangan ubah benda yang dah work.
jangan ubah benda yang dahulu. Sebab waktu tu saya perasan lah, sebab kami adalah banyaklah belajar TikTok, belajar Twitter. Kan IoT kita belajar Twitter, belajar TikTok, belajar Instagram pun ada Karat Meraki punya style dan so on kan. Tim saya waktu seorang ni, dia biasa buat FBX. Dia tak pakai Instagram, tapi sebab dah follow kami punya momentum Karat Meraki, dia pun pakai Instagram dan dia tak ada coaching. 1 bulan tak ada coaching, 2 bulan tak ada coaching, 3 bulan tak ada coaching. Saya dah risau. Saya tak apa yang silap ni. Risau kan. Jadi hari tu saya buat training, Masya Allah, saya teringat je benda tu. Saya kata kalau benda tu dah work, jangan ubah. Saya kata. Jadi benda tu spark. Jadi tim kita pun kita kena ingatkan. Kadang-kadang kita dalam bisnes pula ni banyak sangat belajar kan. Macam-macam kita belajar. Dan kita semua macam-macam kita nak buat. Tapi ada benda yang kita dah buat work, yang dah berjaya, kita tinggalkan. Itu yang bahaya tu. Jadi anda ingatkan, boleh ingatkan tip, benda yang dah work jangan ubah. Siapa yang nak pakai FBX dapat lepas apa jadi lepas training hari tu, dia orang start buat FBX. Yang buat FBX, yang buat Instagram, yang buat live. Masya Allah, mereka mula dapat di-coaching balik. So okay, so yes, pesanlah kat tim anda, apa yang anda benda anda